Nabi kita berhijrah daripada kota Mekah mai pada Madinah, tak dibilangkan hijrah lagi. Tak bila kita tahun baru Islam. Apabila Nabi kita berhijrah daripada tahun yang ayat ketika di kota Mekah pergi kepada Madinah sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq, ialah tahun itu dibilangkan hijrah Nabi dan bilangkan tahun Islam, tanggal Islam yang baru. Kemudian Nabi SAW berhijrah saat itu miksana sampai sini ialah 1445 tahun. Kemudian pucuk-pucuk oleh Nabi kita berhijrah kerana apa? Yakni karenanya kafir Quraisy saat itu sangat-sangat menyakiti kepada Nabi. Kemudian Nabi kita hidup Madinah. Kita nak sikit-sikit kena kupasal daripada al-hijrah, tapi yang kita nak pada malam ni, apabila Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, tak ada dah jenis berhijrah selepas pada buka Mekah. Nabi hijrah dah dengan Abu Bakar dengan sebab menyakiti wak karuk wak zalim oleh kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat. Nabi tak bertahan, sahabat tak bertahan nak duduk di dalam kota Mekah. Masa Nabi duduk dakwah 13 tahun, Nabi pasti berpindah dan berhijrah pergi kepada Madinah. Ini orang panggil hijrah yang zahir, kita tahu belakang dah. Tapi Nabi kata selepas daripada buka Mekah, yakni Nabi kita mimpi kata yang masuk Mekah, dia duduk Madinah sampai 7-8 tahun. Selepas daripada dia saat itu apa dia? Dia saat itu sudah apa? Nah, sudah perang Badar, sudah daripada perang Uhud, selepas daripada peperangan Khandaq, selepas daripada peperangan Yarmouk, Nabi kita ada mimpi kata masuk dalam kota Mekah sekali dengan para sahabat dengan keadaan aminin mutmainnina. Hak ada dia tu aman, teraman dan sentosa, lagi pula tertetap, lagi pula cukup rambut. Ini dalil atas Nabi nak masuk Mekah nak buat umrah. Kamu dia masuk pada tahun yang 7 yang ke-8 tu, orang Arab Quraisy tak win Nabi masuk. Nabi duk tunggu di Hudaibiyah, sekali dengan Sayyidina Utsman, sekali dengan Abu Bakar, sekali dengan Umar, nak menuju masuk di dalam kota Mekah. Karena Nabi tinggalkan kota Mekah 7-8 tahun, maka Nabi nak masuk buatkan umrah di dalam kota Mekah, tapi ditahankan oleh kafir Quraisy, tak win Nabi masuk pada tahun tu. Kemudian orang kafir Quraisy kata, mun tunggu yang Muhammad mun nak masuk dalam kota Mekah, mun kena tunggu tahun depan al-amal muqbil, yakni pada tahun yang terlepas. Tahun itulah orang panggil tahun Nabi masuk Mekah. Lepas tu juga bukakan kota Mekah. Sebab tu Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, yakni tak ada jenis berhijrah selepas daripada pembukaan Mekah. Kemudian asalnya al-hijrah ni orang panggil nak keluar. Satunya orang panggil apa hijrah? Hijrah yang pertama orang panggil al-khuruju min daril harbi ila daril Islam. Ini muraknya hijrah daripada hadis kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa hijrah kerana Allah dan kerana Rasul, maka hijrah dia saat itu adalah kerana Rasul dan kerana Allahnya. Kemudian ibu bapa, Nabi kita hijrah sekali dengan Abu Bakar daripada kota Mekah pergi kepada Madinah. Ini orang panggil Nabi ni al-khuruju min daril harbi. Nabi nak keluar daripada negeri peperangan. Kerana orang Arab Quraisy duk buat karuk ke Nabi, duk buat zalim ke Nabi, buat zalim pada para sahabat. Maka Nabi nak berpindah, nak keluar situ ila daril Islam, nak pergi kepada negeri Islam. Supaya kita sekarang lah, kalau kita duduk pada satu tempat, orang semua buat maksiat. Misalnya kita buat bandingnya, contohannya kita duduk di kampung kawasan Samuk ni. Ada kita saat itu dalam kampung kita ni tak ada dah orang mari ke sejid masalah. Tak ada dah orang tubik sejid, semua orang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tu tak ada tubik sejid, tak tubik jemaah, tak tubik raya, tak tubik ngaji masalah. Kita buat contoh galah. Tiba-tiba kita seorang duk berimeh dengan Allah lagi, kita seorang duk semaya lagi, maka ketika ni wajib kita hijrah dan wajib kita berpindah daripada kampung ni pergi kepada kampung yang satu lagi, kampung Daril Islam, kampung Islam. Kemudian al-hijrah mana kita keluar pada satu tempat pergi pada tempat yang baru. Ini salah satu daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh ke atas kita berapa. Pada hari ni kemudian kita kata nak hijrah ke apa kita? Kita ni tak ada kena hijrah ke mana. Kalau kira di segi tempat kita tak ada hijrah. Tapi dalam arti kata hijrah ni ada maknanya mujahadah.
dalam al-hijrah ni ada makna kasih sayang. Tengok kita ni, belum pada kita buat majlis ma'al hijrah, kita tak boleh berhimpun lagu ni. Tak boleh berhubung di antara Tok Imi dengan Tok Khatib, di antara Nayuk dengan Rang Nayuk, daripada Tok Nebel Tok mana. Tapi apabila kita buat ma'al hijrah, di dalam ma'al hijrah ni kita boleh berkumpul, kita boleh berhimpun, kita boleh berjumpa, kita boleh bersua muka. Ini artinya maksud yang besar pada kita ibu apa. Kemudian dengan sebab-sebab daripada pemimpin-pemimpin duk kumpulkan kita, lagi pula duk campurkan kita di antara kita, boleh pakat mari dengar ceramah-ceramahan agama setiap kampung, setiap pak lang ni dah ada ceramah yang nak malam. Kemudian tahun ni kita nak hijrah ke apa ibu apa? Tahun ni kita nak hijrah maknawiyah kita ke apa? Hijrah Nabi ialah berpindah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Ini orang panggil hijrah yang zahir, hijrah yang hissi. Tapi kita duduk di kampung Samok, Tambung Bongo ni, kita ni tak ada hijrah. Di segi tempat kita tak ada hijrah, segi zahir kita tak hijrah, tapi maknawiyah kita nak hijrah ke apa ibu apa? Kemudian kalau kita kata kita ni akhlak buruk, kita ni akhlak tak jomil, kita ni akhlak pesing orang panggil wahi seka jahat kat orang. Pada tahun yang baru ini, tahun yang baru daripada tahun Islam ini, kita nak buat lagu mana? Kita nak ubah, nak hijrah, nak berpindah daripada akhlak kita yang buruk, yang tak jomil, kita nak jomil. Seperti Nabi SAW sebenarnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguh dibangkit dan diutus akan daku, Nabi kata, untuk nak membeki dan nak mesempurnakan daripada akhlak-akhlak bagi manusia. Ibu apa? Akhlak Nabi tak ada sombong. Akhlak Nabi dia tak kata kok orang. Akhlak Nabi dia tak panggil gigi pandai rendah. Ni kita setengah-setengah apabila kita jadi orang besar, apabila kita jadi orang lebih, apabila kita harta banyak, maka kita pandai orang tepi mau kita harta tak ada, susah tu kita pandai hina. Ini bukan akhlak Nabi, ini bukan contoh Nabi, ini bukan daripada perangai Nabi ibu bapa. Perangai Nabi dia tak pilih orang. Karena Nabi kata kan, kalau kita kira nisbah orang anak yatim, anak yatim ni kita tahun ni, dulu kita tak biasa sapuh kepala anak yatim berapa. Tahun ni kita sapuh kepala anak yatim, kita hijrah kepada sapuh, tengok budak ni pak tak ada, mak tak ada, tapi mak hijau kata anak saat ni tu makin yatim tak yatim. Tapi ada dalam kampung Samok kita anak yatim, kita tak biasa pernah tolong dia, tak pernah sapuh kepala dia, tak biasa pernah rahmat pada dia. Tahun ni ibu bapa anak yatim di Samok kita kena berpindah dah, kena kasih sayang, panggil budak anak yatim kita sapu. Luhuk anak yatim dengan anak tak yatim tak serupa ibu bapa. Anak yatim kita luruk turun ke anak, kita luruk naik ke atas. Anak kita biasa kita luruk turun bawah ni gini. Ni ma'al hijrah, kita nak hijrah Melaka ni. Sebab dalam ma'al hijrah ni orang panggil ada beberapa perkara yang kita boleh mengerti, boleh kita ngamalkan, kita boleh faham dan pula kita boleh reti. Tahun ni kita nak pindahnya, dalam kampung Samok kita ni ada anak yatim, ada markah anak yatim. Dulu kita tak pernah bantu, walaupun kita tak pernah bantu gapo. Kata sapuh kepala anak yatim kita tak pernah. Dari duit pada dia pun kita tak biasa beri. Tapi pada tahun ni kita semua ahli kampung dan adik kakak kampung tahun ni, kita jumpa anak yatim, kita sapuh kepala dia, baca doa sikit, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu minal ulama'il 'amilin. Kita sapuh dak kau tu, sapuh naik. Kalau anak kita sedih, kita sapuh tak turun berapa. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ana wa kafilul yatim fil jannati. Aku dan orang yang duk bela anak yatim ni fil jannati. Lepas tu Nabi isyarat ni apa? Nabi isyarat dua jari gini. Ni Nabi kata ana aku wa kafilul yatim, dan orang yang membela akan anak yatim. Nabi buat gitu. Makna kata Nabi dengan orang pera anak yatim ni, bela anak yatim ni fil jannati,
di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Makna kata aku dengan orang perak nak yatim ni duduk sekali dalam syurga. Pak kita tak sewa apa? Kita tak mau ke? Makna kata kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir tangan lagu tu. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan pembela bagi anak yatim di dalam syurga Nabi sallallahu dalam syurga Allah taala. Amanah ayat satu cerita. Ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak baki. Ini kita nak ubah ni. Kita tak secara apa ke? Ibu bapa. Kita baki kita je. Bapa baki bapa, ibu bapa baki bapa. Kita tak senada. Oh, lemah tu tak lagi. Tak usah kira. Kira kita, kira anak kita, bini kita sudah. Sebab tu ayat kata, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ni ayat mari. Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ni Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Allah taala berkatanya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman daripada kamu, ai imanan kamilan, sebagai yang beriman yang sempurna dengan Allah, dengan malaikat Allah, dengan kitab Allah dan Rasul Allah. Ku anfusakum, jagalah kamu dan peliharalah kamu itu akan diri-diri kamu, wa ahlikum, dan ahli-ahli kamu, naran, yakni daripada api neraka Allah. Ibu apa? Ibu apa? Di hari ni kebanyakan kita dah gaduh orang. Tahun ni kita tak say dah kata kita dah gaduh hang tangga demo, pala tangga demo, keluarga demo, kita tak. Kita gaduh dulu diri kita. Hari ni dah ke tak jemaah? Hari ni dah ke tak sunat kapek waktu? Hari ni dah ke tak baca Quran? Hari ni dah ke tak anak kita saat ni kita arah dia pada semayat? Hari ni dah ke tak kita oyak bini kita dedahkan aurat? Kita dah ke tak? Kita dah gaduh orang. Siapa keluarga kita pecah, siapa keluarga kita hancur lebur, sebab kita dah gaduh orang. Tak ada dah gaduh keluarga kita, anak kita buat apa. Ini banyaknya kita dah tengok, bapa dah tengok sendiri. Daripada golongan kita di hari ni, duk gaduh pala tangga orang, duk gaduh keluarga orang. Kita tak gaduh. Anak kita dah ngaji, tak ada ngaji. Anak kita semaya, tak semaya, kita tak kari. Pada tahun ni, umur kita sudah tambah setahun dah ibu apa. Umur kita sudah tahun dah tambah, lebih dah dekat dengan mati. Tapi kita tu khabar kita. Kita sedar gedap. Hak Nabi katanya, dah orang yang paling cerdik, orang yang paling bijak ialah orang yang cerdas, orang yang hitung akan diri, lepas tu beramal selepas pada dia nak mati. Ni orang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang kira-kira diri lepas pada dia beramal cerdas untuk selepas pada mati. Kemudian ada satu sahabat Nabi. Kita dengar cerita, pasti kita bakal mikir. Di hari ni ambil keceknya, berapa mari siapa jalan, mari di pada jalan, kakak 100 kilo. Pasti bolehnya kita sendiri, bapa sendiri ni, nak boleh buat amal juga. Lepas tu kecek berkata kecek ni, tak sih. Minta pada Allah Ta'ala, minta beri turun ke hati orang kampung sini, boleh buat amal buat apa. Amah ambil daripada rumah tu, tinggal tu pakai. Beratus-ratus rumah tu tak ngajar malam ni, mari jumpa dengan orang kampung sini. Tuhan tahu, malaikat tahu. Lepas tu malaikat duk doa tengah-tengah jalan tu, beberapa malaikat doa kamu. Karena amba ingat daripada satu syekh daripada luar negeri, pada Syria. Daripada syekh namanya tak silap ingat, daripada syekh satu ulama muhaddisin min kibari ulama ilmu muhaddisin. Daripada syekh satu syekhnya jam namanya tak ingat. Nah, dari kali dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Buti dan pula daripada Syekh Muhammad Naim Al-Qsusi. Kemudian Syekh ni masa tu amba duk ngaji, mau ingat apa keluar ni ngaji. Duk ngaji masa 10 tahun 20 tahun dulu. Duk ngaji hadis tu hadis Bukhari.
Hadis Bukhari 7,500 hadis. Puak mau ngaji le sejid 3 lapis, orang 8,000 semua. Kemudian ada satu syekh jelah modok ngaji lepas Isyak, ada satu syekh ulama besar mari. Min kibaril ulama al-muhaddisin, daripada pembesar ulama al-muhaddisin mari tempat mau ngaji. Kemudian syekh modok ngajanya nama Syekh Naim Ar-Raksusi. Masa tu puak mau nak ambil sanad hadis. Nak ambil sanad hadis. Kemudian syekh ni kecek kan? Dia kata ya tullabul ilmi. Hei pelajar ugam. Masya Allah, tengok mari ulama-ulama ni lah kekuatan mari sampai kita. Sebab tu aman nak kepada orang sama pada malam buka telinga molek. Mudah-mudahan lepas pada amah turun ni orang sama rasa nak buat amal. Amah diri pun nak buat amal, orang sama pun niat kata nak buat amal, bukan dengan saja dak ni, dengan nak buat amal. Nak beki diri, nak ubah diri, nak ubah keluarga, anak beranak, nak ubah kampung daripada tak molek kepada molek, daripada tak comel kepada comel. Dulu kita tak hidup sunat, hari ni niat nak hidup sunat. Dulu kapek waktu tak hidup, hari ni nak hidup kapek waktu. Dulu kampung kita tak ada halqah Quran, tahun ni nak hidup halqah Quran. Dulu anak yatim tak boleh ngaji, tahun ni kita nak anak yatim boleh ngaji. Ini ma'al hijrah. Ini kita nak berpindah daripada satu perangai pergi kepada perangai yang baru, daripada akhlak yang buruk pergi pada akhlak yang baru. Ibu bapa, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh ni kata, Syekh ni yang katanya, dia kata ya tullabal ilmi, hei pelajar agama. Apabila ulama-ulama yang besar dia buka pintu kerik lebih daripada umur dia, malaikat semua pakai tudung sayap atas kepala, hafalkan sayap dia nak jalan. Lepas tu malaikat semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Tuhan selamatkan ulama-ulama ini. Lepas tu Tuhan ampun dosa dia. Tengah-tengah jalan, malaikat sepak dengan sayap-sayap daripada bala-bala. Sebab tu ibu bapa, kita kena panggil ulama-ulama. Banyak sikit masuk dalam kampung kita. Nak ulama nah. Ulama ni arti kata orang makan saka Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al ulama warasatul anbiya. Bermula ulama itu ialah orang makan saka Nabi. Kemudian ulama yang sebenar, dia tak kena amanah Tuhan. Dia tak kena hukum Tuhan. Dia tak kena hadis Nabi, dia tak kena cara Nabi. Ini al ulama warasatul anbiya. Dia takut pada Allah. Sebab tu kampung sama kita molek dah. Kita ambil orang ceramah mari, tapi kita ambil orang berkat-berkat atik mari. Dengan orang berkat berapa nama nak ceritanya? Apabila orang berkat masuk dalam kampung, Tuhan tolak bala. Tuhan buat turun rahmat. Tuhan capaklah hati orang kampung rasa tenang. Tempat bah maksiat situ akan nak jadi nak jadi lisu. Kalau tempat judi nak jadi balasa. Kadang-kadang tempat judi nak jadi tempat masjid. Ini apa ni? Ini apabila orang berkat yang masuk dalam kampung, maka tempat yang tak baik yang nak berpindah pergi kepada baik. Tempat-tempat judi yang akan nak jadi balasa. Apa nak contohkanlah, zaman-zaman dulu kok Kobine, kok Muhammad. Kobine. Dulu banyak maksiat situ. Banyak mainnya belaga ayah, banyaknya bon judi. Tapi ada satu orang ulama, orang yang warok. Kita tahu tak siapa dia orang warok ni? Kalau hamba wayak ni, boleh adik ibu bapa ni tahu. Dulu kawasan Kobine, kau hamba yang nak pergi kita pakat fikir. Nak buat lagu mana dah? Nak pergi kampung kita berubah. Ya tak lain tak bukan berapa kalau kita nak buat benda maksiat dalam kampung, benda mungkarat dalam kampung, ya kita kena ihya majalisil ilmi. Kita kena menghidupkan majlis ilmu, dan kita kena ihya majlis halqatil Quran, halqah Quran. Nabi ada sebut dalam satu hadis, apabila kamu menghidupkan majlis ilmu, apabila kamu menghidup majlis-majlis Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hapus majlis-majlis mungkarat di kawasan kampung kamu, kawasan tempat kamu, 60 ataupun 30 daripada majlis-majlis mungkarat. Supaya kita buat majlis malam ni, walaupun tak mari habis ni. Kalau kita boleh tengok malam ni, nah sayap malaikat patah kepala kita semua ni. Sungguh orang kampung lah sama tak tubik habis pun dah.
Tapi sini orang panggil majlis agama, majlis ilmi, majlis mengingati pada Allah, majlis zikrillah, majlis mentenangkan diri, majlis mengingati kepada Allah, membesarkan Allah, li ta'zimillah, kerana membesar kepada Allah. Majlis macam-macam ni Allah Subhanahu wa taala akan suruh malaikat tu tudung ke sayap-sayap ya atas kepala kita. Maka malaikat-malaikat minta ampun kepada kita yang ada di dalam ni, di dalam padang ni, yang ada di wakemah di kawasan ni. Malaikat minta ampun kepada kita, kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, minta ampunlah mereka-mereka yang mai dengar ceramah, sama ada daripada yang tua, daripada yang muda, lelaki dan perempuan, budak dan pula kanak-kanak, daripada pemuda-pemudi. Minta ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ini malaikat minta ampun pada kita apa? Tapi benda ni kita kena suluh hati. Kita tengok dengan mata tak nampak. Kata malaikat duk tudung sayap atas kepala kita. Rahmat duk turun bertabur-tabur, berat atas kita. Sebab tu ada satu ketika Nabi sekali dengan as-sahabah, Nabi duk kecek, Nabi duk royak, Nabi duk nasihat pada sahabat. Nabi kata, ya sahabat, mari rapat-rapat, mundur rapat-rapat, jangan duk sengai-sengai. Aku takut rahmat tu pergi jatuh tak tanah, tak jatuh tak riba-riba kamu. Ini besar. Majlis ilmu, majlis agama, majlis muzakarah, majlis tentang besar Allah Ta'ala. Mereka ni dah orang bangga rahmat turun bertalu-talu di atas kepala kita, tak riba kita apa. Sebab tu kita nak kepada al-hijrah. Haduk jajah kita masuk dekat apa. Kerana ni rahmat turun ni. Lepas tu nak royak kata apabila rahmat banyak di tubuh kita, di kampung kita apa dah, hati kita rasa senang, hati kita rasa sejuk, hati kita rasa sejuk, rasa tenang. Anak beranak kita tak jadi panas. Ni banyak tengah-tengah tu jadi panas. Ngatuk laki, bini ngatuk laki panas. Jadi panas. Kenapa? Kerana dalam rumah kita tak pernah baca Quran. Dalam rumah kita tak pernah baca la ilaha illallah. Dalam rumah kita saat itu tak pernah kita saat itu bacakan ayat-ayat Quran. Dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ketika Nabi saat itu sekali dengan sahabat duk semaya di Masjid Madinah. Ada satu sahabat ni semaya Jumaat hari-hari, mari di Masjid Madinah. Mari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Pada Masjid Madinah, Nabi tanya kata, mung ni bukan daripada orang Madinah kan ni? Dia kata, amba tu bukan daripada orang Madinah. Tapi Nabi kata, muduk semari maya Jumaat hari-hari ni. Dia kata, ya Rasulullah, amba hari mana amba tak boleh tengok Rasulullah. Hari mana amba tak boleh tengok muka Rasulullah. Amba nak makan tak lalu, nak minum tak lalu, nak tidur tak jenera. Siapa setara ni sahabat tak boleh tengok wajah Nabi, tak boleh tengok muka Nabi. Sahabat-sahabat saat ni tak boleh tidur, tak boleh makan. Siapa setara tu? Dia kena mari Masjid Madinah hari-hari. Ya orang luar Madinah. Kemudian Nabi kata, anta wa ana, engkau dan aku ni fil jannati kahatain. Nabi kata, anta wa ana kahataini, supaya dua jari ni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ni kita jagakanlah diri kita, jagakanlah anak-anak kita dengan agama. Kita jagalah mereka, kita isikan agama, hijrah pada agama. Banyak setengah-setengah mari royak kata, ya Allah bapa, anak hamba ni gano ni jadilah ni. Di kita belakang ibu bapa ni, kita belakang. Patut tahun ni kita kena hijrah lah. Kita perak anak, kita bela anak kita saat itu, kita dengan duit mata, duit tak ada tanya duit tu nak buat apa dak, duit mata. Belah ibu bapa dan setengah-setengah teriak, setengah-setengah menangis dengan anak punah. Kita tekak nak apa saya kan saya, apa saya kan anak tak kena ngajalan. Kenapa? Kita bela anak dengan kita duit. Kita tak ada bela dia duit agama dah. Hak Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman,
pelihara oleh kamu saat itu akan diri kamu dan keluarga-keluarga kamu daripada api neraka. Lepas tu kita nak cara lagu mana diri kita, anak-anak kita lepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan kita kena ambil cara Nabi. Kena ambil cara Nabi, cara hidup Nabi, cara para sahabat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguh sampai bagi kamu pada Rasul kamu contoh tauladan yang terbaik bagi orang yang adalah yang beriman kepada akhirat dan yang beriman kepada Allah. Orang ni yang ambil cara Nabi. Nabi lagu naik apa? Nabi yang kecek tak sah, Nabi yang tak tuduh orang. Ini perangai Nabi. Cuba kita ajar anak kita. Nabi yang tak bersomong. Nabi tak somong. Tapi yang mau tengok setengah-setengah orang kita ni kan, apabila ada duit banyak dah, somong orang. Apabila pandai sikit, somong orang. Ni bukan sifat Nabi. Ni buat apa? Nabi yang wasa supa. Tak ada kira yang budak, yang tua, yang muda, yang kecil. Nabi buat supa belakang. Supa nak yatim. Nabi jumpa, Nabi lurus kepala. Nabi baca doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimut ta'wil. Kita jumpa nak yatim lurus kepala dah, ibu apa? Kita jumpa dengan budak-budak halu, kita lurus kepala dah. Dah. Patutlah ni bapa fikri serabutnya, kalau turun tagi, turun pantas tagi, sapu kepala banyak ni, sapu kepala serabut sikit nah. Sebab di mana-mana buku sapu kepala ni dia setung apa fikri ni. Dah sapu kepala, tapi sapu kepala ibu apa? Dah, kita kena sapu kepala anak kita atik. Sapu kepala anak kita sebab apa? Sebab anak kita tu perlu atik pada kita tu doa ibu apa. Kita kena doa atik lah ke anak-anak kita. Bukan orang doa mata kita tu doa gedak. Tuhan katanya, doa ni astajib lakum, doa oleh kamu akan daku, nascaya aku terima dan aku memperkenan. Doa ni astajib lakum. Dia doa ni. Ni masalah juga ni. Kita kena doa. Dah, karena Nabi SAW kata, ad-du'a mukhul ibadah. Bermula doa itu ialah dikatakan otak bagi ibadat. Otak ibadat duduk di doa. Otak bagi manusia duduk di kepala. Ini otak manusia duduk kepala. Lepas tu dalam otak Allah Ta'ala isi pula fikrah dan pula pemikiran. Maka bagi seorang wa amma tak ada berdoa, seolah orang tu wa amma tak ada otak. Sebab Nabi kata ad-du'a mukhul ibadah. Bermula doa itu dikatakan otak bagi ibadah. Makna kata seorang sudah semaya Assalamualaikum, Assalamualaikum, sapu muka bakit bangun selalu, tak ada berdoa, tak ada wirid, pah berkat nak main mana ibu apa. Pada tahun baru ni ma'al hijrah ibu apa. Dulu kita lepas maya tak doa, lepas maya kita tak wirid, lepas maya tak ada doa semawa amal, tak ada zikrillah. Tuhan kata dah dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ni Tuhan kata, ala, jaga-jaga hai Muhammad, bi dzikrillah, dengan mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ingat pada Allah Ta'ala. Ingat Tuhan banyak pesing, banyak bahasa. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ingat Tuhan ni? Ingat Tuhan. Sebab kata zikrullah umum, masuk baca Quran. Mana ingat Tuhan? Allahu Akbar. Ingat Tuhan ni? Zikrullah masuk dalam ingat Tuhan. Jenis ingat Tuhan. Duk saja mik wasabah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni ingat Tuhan, masuk dalam jenis ingat Tuhan. Duk-duk saja kata nak alhamdulillah. Ingat Tuhan. Duduk saja ambil duit dalam poket, gibuh dalam peti sejid. Ini pun masuk dalam zikrullah. Zikrullah banyak. Semaya masuk dalam zikrullah.
Sedekah masuk dalam zikrullah. Kita mari dengar ceramah, ini masuk dalam zikrillah. Kita mari dengar orang perasai, mari banyai, mari ceramah, ini masuk dalam zikrillah. Maka Nabi kata dan Allah Ta'ala kata, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jaga-jaga dengan mengingati ke Allah ini, dapat tetap hati dia. Orang tak tetap hati, hati jadi gelombang gitu. Setelah tu, setelah ning, setelah kau tu, setelah kau ni, duk jadi tak tenang, hati duk gelombang supaya air duk dalam jebur tu tak tetap. Orang ning arti kata maksudnya, orang ning tak ada zikir lah hati. Mulut tak biasa sebut Allah, mulut tak biasa ingat Allah, hati dia gelombang. Walaupun dia ada duit 1 juta, duit 2 juta, duit 3 juta, tapi hati dia tak ada Allah, lidah dia tak basah dengan zikrillah, orang ni hati tak tenang buat apa. Pada ma'al hijrah ni, pada ma'al hijrah, yakni berpindah kita, dari dulu kita tak ada sebut Allah, Allah, tak sebut la ilaha illallah. Pada tahun ni kita lepas maya kita sebut la ilaha illallah. Tapi sebut tu lengok ya pun kena wikna. Hamba duk royak dah, patut ulai pun duk royak. Lengok kita pas maya nak uya dia sedap lagu mana lengok bawah. Mula-mula tu mana? La ilaha illallah. Tunggu sini. Bukan dah hanguk betul semata. Ni kan Allah, 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 la ilaha illallah tu mata. Tadi, ya lengok ulama buat dah. Cara guik dia, cara berdenyuk dia, cara bergerak dia, kita kena hijrah. Lagu nak nyatik. La ilaha illallah. Tunggu sini. Ha, ni baru jadi ni. Ya baru serah. Ya baru jerak. Ya baru jadi cuci hati. Ya baru jadi tenang hati. Ya baru jadi kemah hati. Apabila kita zikir nak. La ilaha illallah. Allah tu ni. Karena sini hati kita ni. Sini dada kita ada hati dalam. Pahya ada darah hitam dalam. Pada darah hitam tu siapa yang duduk situ? Ialah syaitanun kafirun. Ialah syaitan kafir duduk dalam ni. Sebab tu setelah kita telitah lah nak semayang. Setelah litah lah pergi ke dalam. Setelah litah orang kita pergi kebun dulu. Ha ni nak kata syaitan yang kafir duduk di dalam hati kita yang ada darah yang hitam dalam tu. Pada tahun ni ibu bapa, kita nak berhijrah daripada kita tak pernah zikir. Kita nak zikir. Daripada tak pernah kita sebut Allah, Allah pas subuh, kita nak sebut Allah, Allah pas subuh. Daripada kita tak baca Quran, kita nak baca Quran. Ha sebab tu ibu bapa dah. Ha, bagi orang saat ni tu payah di atas dia satu berhijrah nah. Bagi orang ni kita tahu payah berhijrah kita ni. Ha, hijrah kita ni payah. Payah nak buat gapo tak jadi. Buat gapo tak jaya. Buat gapo kotu ni tak jadi. Ni kita kena ingat buat apa. Kata kita ada silap gapo. Ha, ibu bapa ada silap gapo, ada salah gapo dengan Tuhan. Dah, sani meroyak dah berpindah daripada kita tak jaga anak kita jaga baik-baik. Karena dunia global dunia lah ni tak banyak jadi tak mulai. Banyak budak pergi jumpa dengan apa tu tak boleh kecek buat apa. Buku ke apa? Ada umur 3 tahun, ada umur 8 tahun, ada umur 5 tahun. Ibu bapa kena ambil hati-hati mulai. Kalau duduk lagu ni, dah. Kalau kita tak pindah lagi, kalau kita tak berhijrah lagi makna kita ni, maknawi kita. Anak setengah tak boleh kecek umur 3 tahun. 3 tahun dah tak boleh kecek. Setengah anak umur 4 tahun tak boleh kecek. Setengah anak umur 8 tahun tak boleh kecek. Buku kita wi talipung semua ke anak yak budak umur setahun tu wi mai talipung. Kenapa kita nak buat kerja? Takut kalau kita tak boleh tahu lipung ke anak tu, anak saat ni tu duk ganggu kita nak kerja tak boleh, nak buat dapur tak boleh, nak basuh tak boleh, we telefon straight. Amo tanya banyak orang dah. Daripada anak hak tak boleh kecek berapa. Baru ni pergi jumpa dengan hamba tu hak tak boleh kecek. Salah satunya daripada budak kampung bos sendiri, patu budak kawasan tu, patu budak lejak luar-luar. Kita tanya sebab apa ya? Sebab apa mi? Boleh anak tak boleh kecek. Mi telefon sama nak dia. Oh we. Kenapa wi? Kerana payah kita duk kerja pada takut anak tu ganggu. Wi telefon pagi patut. Patut anak dengar, duk ngatau.
Tok malah nak pada wi telefon terik pagi sampai gelap, budak tak pandai nak kecek. Sebab apa? Duk lekat luah katung, luah Inggeris, luah sikit, banyak doa lorak masuk dalam kepala. Dengan sebab ini punca kanak-kanak nak kecek tu payah. Ibu bapa kena hati perhati molek. Budak umur setahun ni kita nak hijrah belakang ni. Budak umur setahun 2 tahun, apabila di dalam otak kepala dia masuk maklumat, masuk ukara, masukkan logat-logat banyak, masuk luar Sia, masuk luar Inggeris, masuk luar Arab, masuk luar Jawi, golik ke budak ni nak jadi lama tetengah fikiran dan lama tetengah masalah bercakap. Sebab tu kalau orang tua mana dua amal wi anak demai telefon kuat-kuat, anak ni golik ke tak pandai nak kecek. Ini amal nak pesan kepada orang tua yang ada di Samuk, minta berhijrah lah pada masalah ni. Sebab pada apabila anak kita tak boleh kecek satu hari, anak kita mau 7-8 tahun dah, kita rasa nak risau, kita rasa serabut, kita rasa susah hati kerana anak kita mau 8 tahun tak boleh kecek ke. Anak kita mau 3 tahun tak boleh cakap lagi. Bahkan anak dia mau setahun 2 tahun boleh panggil ayah, abi, umi, mak, ibu. Kita sedap dengar. Rasa anak orang tua ni apabila anak panggil sedap, ya abi, ya ummi, ataupun ayah, ibu. Kita walaupun anak panggil 100 kali kita rasa sedap, tapi ni anak nak kecek kali kita rasa lah nak apa. Ini pada tahun yang baru, tahun 1445 ni, kita perlu kepada al-hijrah. Telefon ini kita jangan debui sangat kepada anak-anak kita. Baru ni seorang budak umur 8 tahun, mula tu dia boleh kecek dah. Lepas tu kita tengok kartun gapo dan dia takut, dia kejut jadi setok orang tekak, tak boleh kecek sampai keluar ni. Mari jumpa dengan bapa Fida buat lagu mana. Bapa anak umur dulu boleh kecek dah umur 8 tahun, tapi sekarang lah ni jadi sumat orang tekak, nak kecek tak boleh. Kita tengok gambar gapo dalam telefon ni. Sebab tu amun nak royak pada orang Samuk pada malam ni, pakatlah kita hijrah. Benda ni kita tak sahwi kepada anak-anak kita yang kecil-kecil. Anak kita yang budak-budak kita tak sahwi lagi. Kerana banyak ibu bapa dia mari jumpa dengan hamba tu setiap minggu tu ramai. Ramai sangat dia mari jumpa ni. Buku anak tak boleh kecek, buku anak mata tak gari. Baru ni seorang budak belah lek nak budung tanik, mata lek ni dah 12 tak gari, timur butir nak sini. Teriak umur 3 tahun. Duk kuah umur 3 tahun. Lepas tu kita pun tak tahu nak buat kerana dia pergi mo'o, suluh katanya ada nengok di belakang. Lepas tu kita pun tak tahu nak buat kerana kita pun baca doa, buat ruqayyah, buat ayat tawar ke dia. Buat ayat tawar ke budak siap, budak umur 3 tahun nak teriak sebab mata tak gari 12. Dia ni bekak naik, bekak. Gigawal, gicik isteri di mo'o handai, ialah ada nengok di belakang kepala dia. Lepas kita nak buat kerana tak lain tak bukan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pada masa ketika sahabat ketika perang dengan Uhud. Perang dengan Uhud saat itu duk penepih Nabi. Kerana ketika ni Nabi sangat-sangat susah. Nabi royak dah kepada para sahabat daripada 70 ramatan, 70 daripada pemanah-pemanah yang ada di Bukit Uhud. Ya sahabat, mu jangan turun sekali-kali daripada Bukit Uhud. Walaupun orang kafir nak tipu, tak harta ghanimah, tak emas, tak perak, tak duit, mu jangan turun tak bukit sekali-kali. Tapi sahabat tak reti, sahabat tak pakar. Apabila nafak kafir Quraisy lari dah daripada sahabat, sahabat pun turun pergi ambil harta ghanimah, ambilkan harta, ambilkan duit, ambilkan perak. Sahabat dia kafir pusing lek belakang, mari panahkan sahabat-sahabat. Nabi sendiri pun juluh jatuh dalam satu lubang. Kemudian bunyi suara mai kata Muhammadun qutila, Muhammad itu dibunuh. Syaitan royak kepada fak kafir kata, "Hei, Muhammad kena bunuh dah weh." Tapi ketika ni Nabi tak ada kena bunuh. Nabi jatuh dalam satu parit yang ada di Uhud. Maka sahabat-sahabat pakat pertahan Nabi. Tengah Sayyidina Ali dia kena panah, dan pula Umar, dan setengah daripada sahabat setengah kena anak panah di butir mata. Dalil mana ayatnya? Kita dengan doa-doa ni Allah Ta'ala bagi. Tapi yang berdoa tu hati cuci ke hati tak cuci? Berapa? Sini yang nak bahasnya. Allahu Akbar bapa. Kerana kau doa Tuhan tak terima sebab hatimu nak tanya hatimu cuci ke tak cuci. Aku doa bertahun-tahun kerana tak jadi dia ni akad sepatah Tuhan wi ke dia.
Kadang-kadang dia tak ada akal, hati dia silam, mari dah benar dia kanak. Sebab apa? Hati dia cuci, hati dia rapat dengan Allah, dia bersih hati dia Allah. Walaupun rupa luar pakai biasa, pakai garik-garik, piyah pun garik-garik, kain pun garik-garik, tapi hati dia dengan Allah semua. Kamu di doa orang ni, dia tak ada akal lagi, tangi. Ya kita lah hati tu hewi dah. Sebab tu Imam Ghazali kata dalam satu kitab, man hadara bi bali syai'. Man khatara bi bali syai' hadara. Jawab apa? Man khatara bi balihi hadara. Siapa-siapa yang terlintas di dalam hatinya akan satu perkara, hadara, hadir ia. Ini apa ni? Orang hati duduk dengan Allah, orang hati duduk dengan Tuhan semua. Mulut duduk Allah, duduk la ilaha illallah. Dia duduk sebutkan Allah Ta'ala semua. Maka dia sebut gapo, dia minta gapo, dia royak gapo kepada Allah, Allah Ta'ala terima apa. Patut amun nak di hari ni nya, dah nak pada hati kita betul apa. Baba fikri sendiri, hati tak ada molek ni, tapi kita nak fikir. Tapi kita tengok tok-tok kita semua ni, masya-Allah, tabarakallah. Mula baba jusin kita tengok Syekh Abdul Razak Halabi, tengok tok kita luar-luar lagi. Allahu akbar. Dia mondok dengan Tuhan semua. Tok amma sore ni, dia nak gapo Tuhan wi mgotu dia. Satu ketika kita biasa masuk di dalam masjid, satu ketika dia duk baca Quran, duk atas meja dia baca Quran. Fok penega mari saat itu lepas duit tong 100,000, 200,000 di kaki. Ya tak ada. Ha ni. Kita nak kecek hari ni, kita nak kecek sungguh apa? Nak kecek hari kita buat jadi. Patu buat tu hasil. Kali kita doa bagi anak-anak kita juru. Kali kita doa anak kita jadi soleh. Kalau doa oleh kampung kita diturun rahmat. Kalau kampung kita bersatu, orang kampung kita setokah. Dengan sebab ada orang soleh, orang berkat oleh kampung. Supaya mau royak saat ni. Orang berkat je lalu ya. Tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat jadi mati dengan sendiri. Amun oya seorang di kebine, dah. Amun oya tak suka lagi dah ni. Satu orang tu saat ni tu, dah. Orang berkat dan orang seorang kecek budak orang keramat. Dulu majlis-majlis maksiat tu banyak di kawasan kebine. Lepas pada dia lalu, dia tabur pasir ke lagu mana kita wallahu alam. Kamar ni tempat maksiat tu orang panggil jadi berhenti, jadi beradu dengan salah satu dengan sebab dia tu lalu. Siapa dia ni setengah daripadanya kalau kita tahu daripada jisai ataupun toyah bukit yang ada di Kolakawi. Salah satu. Lepas tu kita tengoknya Nabi SAW ketika dia turun di dalam lubang, maka sahabat saat ni setengah kena kena tanak panah di mata. Lepas tu nak cabut anak panah kadang-kadang tak boleh sakit, dia tembus dari sana. Sahabat kata Musa cabut hati kau ni ku sakit, dia nanti ku semaya dulu. Nanti aku semaya dulu mu cabut nak panah. Ya semaya. Allahu Akbar. Ya semaya, dia mau cabut anak panah masuk dalam butir mata. Ya tak sedar apa. Karena hati mereka rapik dengan Allah. Hati mereka rapat dengan Allah. Hati mereka senang dengan Allah. Ketika dia mau duduk dengan Allah tak khabar, tak sakit. Ketika dia mau cabut anak panah, tubik dalam butir mata dia. Ini noyatan mereka nya rapik sangat, takarrub sangat, dekat sangat dengan Allah. Kemudian dengan rapat mereka saat itu dah. Dia duduk semaya, dia duduk solat dengan Allah. Orang pergi campurkan anak panah ketika dia duduk semaya, dia tak sedar diri. Tak kabarnya dia sedarnya halawatul iman, yakni kemanisan iman mereka dengan Allah. Dan pula munajat mereka duduk bisik dengan Allah, mereka tak sedar dah kepada yang lain. Kemudian Nabi buat kata, lepas pada cabut anak panah, Nabi pergi bacakan ruqayyah. Orang panggil ruqayyah an-nabawiyah. Baca doa cara Nabi. Baca mana? Al-Fatihah masalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah, niat mula-mula, ya Allah, ya Ilahi, dengan berkat Fatihah minta mentunaikan hajatku ya Allah. Ibu apa? Ni pakai awak mah.
Pakak wak mah. Kita baca gapo misalnya anak kita kuih-kuih kita tak pandai nak buat ke mana anak kita dikerah perut doa weh. Kerahkan weh budak ni. Tak dengar kata kita pun siuk dalam ayat itu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah wisuk. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhanku, dengan limpah kurnia Engkau dan rahmat Engkau ya Allah, bukalah hati anak kuat kerah ni ya Allah. Mintalah wi lembut hati dia, minta wi dengar kata ya Allah, jadi anak yang saleh. Baca ratik Fatihah, baca Alam Nashrah, minta terbuka hati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Siuk dalam ibu bapa Allah ni kita nak hijrah bapa dia duk jadah nah, jangan duk jadah. Kalau kita jadah selerak di hari ni, kalau kebun selerak, kalau kedai selerak, kalau rumah tangga selerak, kalau kita jadah ibu bapa. Nabi suruh kita usaha. Sebab tu kalau kita ngaji di dalam usaha, ya ada usaha ikhtiar bagi hamba. Tapi yang beri kesan, yang beri bekah, yang beri jasa ialah Allah. Sebab tu sebut dalam satu kitab mata jarah, wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Ni ulama ada kata di dalam mata jarah tanah, wa indana, dan di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, gabar dianya kasbun kullifa, ada usaha ikhtiar. Kita ikhtiar berdoa, baca doa dalam air, baca doa di dalam berah. Tapi yang beri kesan lembut hati anak kita, bersatu kita dengan keluarga dan tok laki kita ialah Allah. Abihi walakin lam yu'athir fa'rifa, dengan dia tak ada beri kesan apa-apa, tapi Allah yang mengkesan. Tapi kita kena yakin, kita buat, kita usaha, kita cari alim ulama. Sebab tu ibu bapa, apabila kita jumpa dengan alim ulama, anak-anak kita, Allah lah pala anak kita, ulama terbegai atik pala anak kita. Kita nak jerah. Dulu tak ada orang royak lah ni. Dulu tak ada orang buka mulut anak setengah-setengah anak tu dia 13 dah baru buka mulut. Nak buka mulut lah anak kerah kau dah. Anak umur 13, 14 baru nak buka mulut. Nak buka kau nak ambil cok dah buka mulut besar dah. Sebab tu apa nak royak cara buka mulut? Yakni hari yang pertama daripada beranak ataupun hari yang 7 tu akikah dah. Apabila kita nak anak juru nak ni. Kita nak anak juru, tengok anak dia maju, kita nak anak kita juru. Kita nak hijrah apa? Kita hijrah doa mati ya Allah Taala bertemu ya Allah. Jadi anakku ni orang baik. Lepas tu dengan anakku ni tu boleh tupai Nabi kata wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang berdoa bagi kita apabila kita mati. Kita mati letak kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ni anak soleh. Hari Jumaat yang pergi kubur kita, hari raya yang pergi kubur kita, ya ingat budi bahasa ibu bapa dia. Tapi kalau anak kita tak ada soleh, anak kita karung, anak kita jahat, dia nak baca keluh atas kepala kubur itu. Siapa dia ibu bapa cuba mikir ma'al hijrah ni. Kita pindah dah. Orang mati hari-hari, kita akan mati, wajib kena mati. Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap benda bernafas pasti kena cak mati. Kamu dia yang mati ni, siapa dia nak mai bertunggu atas kepala kubur kita? Siapa dia nak baca Yasin atas kubur kita? Siapa dia nak baca keluh atas kubur kita? Ilahnya malaikat anak yang soleh kita ni. Ibu apa? Hari ni kita dah beradak anak kita ke mana ibu apa? Dah beradak kepada agama ke? Dia beradak kepada jalan lain pada agama ke? Jalan lain daripada Allah kan? Jalan mana? Kita tengok anak dia mau juruh kaji Quran, hafiz Quran Allah, kita kena, kita Allah sejak hati. Tengok anak dia. Baru ni jumpa dengan orang seorang, orang tua, orang kaya. Dia tak kisi malah apa? Dia tak kisi malah ni. Orang kaya, harta berjuta-juta weh. Harta berjuta-juta weh. Dia pergi hospital bapa. Ni nak ayah kita semua belakang bapa. Lepas tu kita bakal mikir. Ma'al hijrah dari tahun baru ni dah. Orang kaya duk tak kisi malah ni. Harta dah berjuta-juta weh. Dia tengok seorang tu pakai. Seorang budak ngaji hafiz kita pakai cuk putih, pakai piah. Lalu mari ke hospital. Tempat dia duduk tu. Dia pegang tangan budak tu.
Dia kata, awal ni anak siapa? Ya budak tu pun ayat tak anak tu lah. Dia kata, ayah ni ada anak juga. Ayah ni ada anak. Ayah ada harta. Ayah ada duit, tapi ayah tak ada rasa rega sikit apa awal. Ayah nak mari pita anak ayah ni gaji mahal-mahal saja berpuluh-puluh ribu, tapi ketika ayah nak mari pita tak ada serebuk daripada anak ayah dapat boleh huri ayah di hospital. Dunia pun nak tolong tak boleh ribu apa. Gaji berpuluh-puluh ribu. Berpuluh-puluh ribu anak tu makan gaji. Orang tua pun kaya, ada harta yang banyak, tapi ketika ayah nak mari make apa nak dengan bomo, nak mari hospital, anak yang gaji mahal-mahal nak huri ayah sore pun tak ada. Tapi budak ni tok bakir, tak ada kaya, tak ada makan gaji besar, mari duduk tepi orang tua, duduk baca Yasin kat orang tua, duduk baca Quran kat orang tua, duduk berdoa kat orang tua. Pas kita nak back mana? Nak biasa mana ibu apa? Cuba bakat kita mikir, cuba kita bakat hijrah. Nak biasa mana di hari ni? Nak lagu mana? Teriaklah ayah, amata tu baik mengalir. Kenapa? Anak makan gaji besar-besar, tapi nak mari hospital tu anak nak ori tak boleh. Harta banyak, duit belana, tapi anak nak pergi tak boleh di hospital. Pas kita nak guna ke mana lagi berapa? Wak getah jadi demo, kumpul harta we demo, kumpul harta kita mati anak tu lah, nak nama demo selalu. Tapi kita tak ada boleh kepo ni. Jadilah kebun ratus-ratus rak, jadilah tanah pitu untuk anak tu anak ni, jadilah kebun dia anak tu anak ni. Mati pak nak nama demo. Hak kita gapo? Hak kita tak ada karah apa. Apabila kita pergi kubur, dia hantar kita pergi kubur, berapa perkara hak kita rugi. Hak dia hantar kita 2-3 golongan, daripada orang kampung, daripada waris-waris kita, daripada keluarga kita, pergi kubur belaka. Sebab tu Nabi SAW apabila seorang tu tak bati muknah jaga apa dia, lakinu mautakum. Nabi kata, hendak kamu mengajar akan orang-orang mati daripada kamu. Karena di hadis ni tanggung dua. Lakinu mengajarkan akan orang-orang mati daripada kamu akan la ilaha illallah. Bila? Yakni kata setengah ba'da dafni, selepas daripada mayat sudah tanah oleh kubur, maka fok-fok terimi makan tok khotik pakat baca talqin tah kubur. Itu satu tanggungnya daripada ulama. Dan kata lakinu mautakum, hendak mentalqin, atau talqin baca talqin bila selepas pada tanah. Ataupun talqinu mautakum, gapo ulama tafsir qabla dafni, sebelum daripada tanah. Maknanya hampir seorang nak mati, nyawa duk tak sengak, mata belalak, sengak, mata naik ke langit, nampak mata putih kuat pada mata kita. Maka ketika disunat bagi kita orang duduk tepi, anak kau waris kau, kita hajar di humilinga la ilaha illallah. Kali ku ya, tak ada kena ulang. Kali kata, kita kata la ilaha illallah, dia pun kata la ilaha illallah. Kita tak ada kena ulang dah, sebab dia kata dah. Kali lagi sub, orang panggil sub dengan kelima. Jangan poyo dia kata, kata kali lagi itu tak sunat. Kamu ni buat apa? Kita kena berhijrah. Pakai kita apabila gizarah orang sakit, orang kapal, dan kita pergi tengok dia tak ada berdoa apa. Dan Allah kena nampak teruk tu lah dekat mati dah ni. Dia pun duk sakit dah, kita tengok tahu kena teruk nak mati dah kan ni. Kau habis diri dah ada bakal nyawa ni. Kalau kita tanyalah tu, orang panggil tak kena cara ibu apa. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pada malam Al-Hijrah ini, maka kana sama-sama kita apakah fikir akan mandi anak kita nak pergi ke mana. Lepas tu malam ni ibu apa, kalau kita seorang yang payah di atas kita kerja, ni jadi payah urusan, payah kerja tu tak nak tagih, kerja ni tak nak tagih, kerja nung pun susah, kerja ni pun susah. Dan Nabi kata membaca ni, orang mana susah lah kerja, payah dalam kerja Nabi kata hadis yang diriwayat daripadanya Anas an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna idza syi'ta sahla.
Ni. Rahmat-rahmat tu hewe. Alhamdulillah, masya-Allah. Kampung Samuk ni ujian oleh ni. Jangan lari kelik weh. Lari kelik cok. Dah. Jadi alhamdulillah puak-puak dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tu berasa payah di dalam urusan kerja kita. Kalau kita berasa payah di dalam masalah kerja kita buat kita baca doa ni apa? Dah. Kalau kita payah dan nego, payah di dalam buat kerja, payah di dalam masalah nak waktu ni payah belaka. Kemudian Nabi ajar pada kita hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas Jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Hei Allah, tiada jenis kemudahan illa ma ja'altahu sahla, malaikat barang yang akan menjadikan dia kemudahan. Wa anta ja'alul hazna, dan pula engkau menjadi ya Allah kedukaan, dan pula rusing engkau menjadi ya Allah iza syi'ta sahla, apabila engkau kanaki benda-benda saat itu nak mudah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita payah dalam nego, payah dalam kerja, payah dalam rumah tangga, kita banyak baca doa ni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alu al-hazna iza syi'ta sahla. Baca doa ni. Nah, wa amal ni kalau tahu kita negeri Arab ni banyak wa amal doa ni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alu al-hazna iza syi'ta sahla. Ini bapa kita berpindah daripada kalau kita di dalam kesusahan ataupun kita di dalam kepayahan, maka kita banyaklah kita bacakan benda-benda ni dan doa-doa ini. Kemudian Nabi SAW kata, kalau kamu payah dalam kehidupan, kehidupan kita berasa susah, hidupan kita payah, maka hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, berkata Nabi, Nabi katanya, ma yamna'u ahadukum idza asura alaihi amru ma'ishatihi ayyakula idza kharaja min baitihi bismillah ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ma ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma anjalta. Ibu apa? Dah, kalau kita dalam hidup kita berasa payah, banyak ni hidup berasa payah, hidup berasa susah, dah. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Minta Allah Ta'ala bagi ujian rahmat dah kita. Ujian ni jadi saksi bagi orang samuk belakang ni. Dia lari ujian takut tak jadi saksi bagi dia. Puak kelik ujian tak ada saksi. Tapi puak duduk sini ujian kata akhirat esok apabila puak ni duduk jalan di padang mahsyar, ujian kata ya Allah adanya dah. Kita kata Allah tu dia dengar ceramah Bapa Fikri yang di Samuk. Belah balik timah, timah pun ada agak dalam teremah duk dengar ceramah. Kalau lari tak hati. Macam ni ni ujian titik-titik ujian ni duk doa kita ni. Duk doa kita, malaikat dah nak kecek dah doa minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta selamat keluarga kita. Macam ni siapa dia yang basa payah. Nabi kata ma yamna'u, barang ataupun barang yang menegah oleh seorang kamu, ma yamna'u, barang yang menegah akan seorang kamu, ada iza asura alaihi amru ma'isyatihi, apabila payah di atasnya atas seorang oleh kerja hidup dia, masalah kerja urusan hidup tu payah. Jadi iza gapo dia, iza asura alaihi amru ma'isyatihi, apabila jadi kepayahan ke atas seorang daripada kamu tu oleh kehidupan, ayyakula, bahasa dia berkata iza kharaja min baiti. Ni ibu apa, kalau kita payahlah hidup, cari makan payah, duit payah, anak nak mengaji tak cukup semua, nak beli itu beli ni tak boleh ke anak, nak bayar karton dekat hotel semua, Allahu Akbar, payah ni.
Ni orang panggil payah hidup. Dalam hidup payah, dalam hidup susah, dalam hidup cari makan payah. Ada bobo de tak ada tik, tak ada tik, ada tik tak ada tik, makan tik tak ratik. Nabi kata apabila seorang ni payah kehidupan, Nabi kata suruh berkata ketika dia keluar. Ni kita kena hijrah berapa? Kita kena berpindah dah. Pada tahun baru ni kita duduk dalam susah kerjaan, payah dalam kerjaan, payah di dalam duit pitih, payah di dalam masalah subah-subi kehidupan. Maka Nabi suruh kita berkata, iza kharaja min baiti, apabila kita tubik daripada rumah kita. Apabila kita tubik pada rumah kita, Nabi suruh baca apa? Bismillah. Ni baca ni. Nak turun tangga buka pintu kerik tu. Buka pintu. Buka pintu tu kita baca nak. Bismillah ala nafsi wa mali wa din. Ni kita tubik rumah tu baca ni lo. Panak-panak ni. Kalau siapa dia hak payah dalam hidup, dalam rumah tangga, dia jadi panasan, dia jadi selerak tak apa, anak tak dengar kata tok laki kerja payah, duit payah boleh. Maka ketika kita tubik daripada rumah, hak kamu duk ajar dah dulu baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tambah hak Nabi royak membaca doa ni. Bismillah ala nafsi wa ala mali. Allahumma bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Hei Allah, dengan nama Allah yang amat pemurah dan amat pengasih ni, di atas diriku ni ya Allah yang payah ni, wa mali dan hartaku ni ya Allah hak dia jadi payah nak boleh duit ni, wa dini dan pula agamaku. Kita aja itu nak tubik rumah, buka pintu, bismillah ala nafsi wa ala mali wa dini, dengan nama Allah yang amat pemurah, amat pengasih ni, di atas diriku dengan berkat nama Allah dan hartaku dan pula agamaku. Allahumma raddini, hei Allah, meredalah engkau, engkau redalah ya Allah, puas hatilah ya Allah ni akan daku ni, bi qadaik, dengan apa yang engkau qada, apa engkau buat keputusan, minta wi aku wasa puas hati. Ni bapa ya orang kita duk payah ni 2-3 perkara. Hak duk jadi susah lah kampung ni 2-3 perkara. Ada tak syukur, boleh makan tak syukur, ada duit tak syukur, lepas tu banyak deraka ke Tuhan. Sebab tu dia jadi payah tu. Cuba-cuba kita pisah sikit, cuba-cuba kita hijrah sikit, cuba-cuba kita berpindah. Kalau kita dapat gapo ibu apa, kalau dapat rezeki sikit, alhamdulillah. Lepas tu kita rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kita. Alhamdulillah pada ni kita ada mutu buruk. Demo tu tak ada mutu langsung. Kita ada gak umur kena tak sedar. Demo tu duk getak ya. Jadi kita rasa cukup pi. Tapi buat kita dah jadi tak cukup sama sebab tu Tuhan marah tu. Sebab tu dia jadi tak ada tu. Sebab tu kehidupan jadi payah. Sebab kita tak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kita. Sebab tu kita kena reda bapa. Kita sebab tu doa Nabi aja ni, Allahumma raddini, Allahumma raddini bi qadaik. Hei Allah, minta engkau wi keredaan akan daku dengan qada engkau. Keputusan Allah Ta'ala, demo ni mari dunia, jangan. Demo ni mari dunia, udah. Demo ni mari dunia, aling. Demo ni mari dunia, jahil. Demo ni mari dunia, kaya. Demo ni mari dunia, sesak. Tapi kita kena reda, kita kena puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala buat keputusan di atas kita. Allah Ta'ala hukum kita kaya, alhamdulillah. Allah Ta'ala hukum tak kita tesak, alhamdulillah. Allah Ta'ala hukum tak kita jahil, alhamdulillah. Allah Ta'ala hukum tak kita kaya, alhamdulillah. Mana kata minta Allah Ta'ala sifat kita tu berasa reda, berasa puas hati dengan apa keputusan Allah daripada qada dan qadar, khairihi wa syarrih, baik dan jahat kita berasa puas hati. Ni banyak kita tak puas hati ni duk jadi ni. Fak kita ni kata Allah kerana Tuhan biku sesak tu lalu makan tak ada. Dia di back tu kita ni. Sebab tu jadi kabayah tu kita tak puas hati, kita tak reda, kita tak suka dengan apa yang Allah Ta'ala buat keputusan, dengan apa yang Allah Ta'ala takdir atas kita.
Dan kita kena reda. Wa barik li fi ma qaddara li. Dan kita minta wi Tuhan berkat. Apa harap berkat? Ada segelah pula. Duit 10 kok jadi 1000. Hak 1000 jadi 10,000. Anak seorang siapa 2. Reta mula tu sekepung jadi 2 kepung. Dulu 10 rah jadi 20 rah. Itu arti berkat. Khatamo, khabiyah. Anak pun biak kau molek. Harta pun biak nak jadi kebajikan. Boleh sedekah sejik, boleh sedekah nak yatim, boleh tolong sekolah, boleh tolong agama Allah. Hani orang panggil harta berkat. Kita berdoa, wa barik li fi ma qaddara li. Dan minta berkat Allah bagi aku pada barang yang ditakdir bagi aku. Gapo Tuhan takdir, minta menjadi berkat. Berkat pada anak, berkat pada ummu, berkat pada isteri, berkat pada suami, berkat pada tanah, berkat pada ummu, berkat pada duit, berkat. Ni kita kena minta. Kita kena jirai bapa, takik tangi bahasa Jawi. Tu herti. Bangunlah. Ya Allah. Baca dalam mukadimah sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhan suka hamba bangun duk teriak lek malam Tuhan suka ibu apa. Duk nangis seorang diri. Teriak ketika manusia tu duk tidur, ya teriak, Allah, ampun dosaku ya Allah. Aku ni satu hamba muhina, satu hamba banyak dosa ya Allah. Koyak Tuhan ya Allah, aku ni kelak kabut di dalam maksiat, kelak kabut di dalam masalah benda-benda tak baik ya Allah. Koyak Tuhan ya Allah, berkatlah pada aku, umur aku, hidup aku, harta aku, bini aku, isteri aku, anak aku, cucu-cucu aku, harta aku. Goyak bahasa Melayu. Supaya sini kita nak terbit rumah, kita baca bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Dengan nama Allah, mintalah wi berkat di atas diri, minta wi berkat di atas harta, minta wi berkat di dalam kerja agama. Ini bapa perlu kita kena royak Tuhan kat Tuhan nak dengar. Doa ni astajib lakum. Apabila kamu berdoa, Tuhan kata, aku akan terima, akan memperkenankan doa kamu. Pada tahun yang baru ibu bapa kita bakat-bakat hijrah, berdoa banyak. Lepas tu cara nak berdoa, kita ada 9 syarat. Dok royak semua dah. Pada mau duk jumpa dengan bapa, tanya bapa kan, doa kita Tuhan tak terima, kita duk minta lama dah Tuhan tak terima. Kita kena cek diri kita ibu bapa. Kena cek diri kita, kena periksa diri kita, kita buat gapo tu. Syarat doa Tuhan nak terima 9 perkara, bapa nak kecek malam ni. Lepas tu siapa dia ingat molek, mik boleh kocek kita masing-masing. Lepas tu kita bakat klik hijrah. Aku doa ni kerana apa tak nak darjat weh. Aku doa kerana ni anakku jadi tak jauh lagi ni. Kerana aku doa ni umurku duk jadi selerak tak apa lagi. Cuba ingat pada syarat ulama ni. Syarat yang pertama, Allah Ta'ala nak terima doa, ar-rizku rizkul halal. Yakni benda yang kita makan hari-hari masuk dalam mulut kita, duk jadi daging darah kita, benda halal. Darah siapa dia setitik, ada darah haram dalam tubuh, doa ia tu tak terakak naik ke langit, malaikat gemah tak pala ia sendiri. Ibu bapa ingat molek, rezeki yang kita nak makan hari-hari ni kalau kita nak kepada doa kita diterakak. Supaya doain la yustajab, doa tidak diakad, tidak diperkenan. Sebab apa? Sebab seolah tak ada air jebur ni ada racun sikit. Dalam darah kita ni ada darah haram. Makan ni haram. Jadi pada benda haram, maka doa kita apabila kita berdoa, ya naik ke langit, malaikat gemah turun. Bawa naik malaikat gemah turun tah pala tu Sebab apa? Dalam doa ni bagi yang berdoa, dan ini darah dia ada bercampur dengan benda haram. Ingat molek. Siapa dia makan benda haram, pas daging darah dia duk mengalirkan dengan darah haram, mengalir dengan harta haram, doa dia tak sah, doa lah nyanyo Tuhan tak terima. Satu. Makan ni ya tu orang panggil makan ni ya haram, maka masuk dalam tubuh badan dia, ingat molek, 40 titik darah, 40 kita kunyak nasi, 40 suap jadi darah setitik. 40 titik darah jadi setitik air mandi. Kemudian darah siapa dia titik campur dengan perkara haram, kita makan semulut tu, hidup campur dengan benda haram, maka doa kita disekatkan oleh Allah dan para malaikat. Satu.
Yang kedua, pakaian kita ni kena peringat gini, pakaian kena halal juga. Tika kita semaya bukan pakai rapah orang. Ni kena baju rakyong demo, baju molek demo, kita kira rapah tak royak tu Kain kelubung demo beli 2-3 ribu, beli Mekah, kita penyewa senyap, jadi hak kita. Pada semaya yang dakwah tu tak terima ibu-ibu. Pahul jatuh tengok pihak saudara demo, pihak penyewa, maka tak apa su. Dia pakai pihak saudara tu, duduk doa, tu tak terima ke. Pakai kena halal. Makan ni kena halal. Lepas tu berdoa saat ni tu tempat cuci. Fi makanin syarif, maudhi'in syarif, tempat suci. Ibu apa? Ni kita ni cerah. Ni ka tempat berdoa tu ada dengan pini, gobek pini, sirih pini, ada dengan pempeh anak, ada dengan belajar, ada dengan ikan ngasih. Cukup. Lepas tu nak itu terima doa kita. Tempat berdoa tu pun untuk nak menghadap pada Allah Ta'ala tak cuci. Cuba ibu apa tengok tak pergi Baitillah. Tengok dapat Baitillah. Orang tu baik pak dah apabila orang pakai kucuk Baitillah, kucuk Hajarul Aswad dah. Lepas dah tu malaikat kemah dah. Abang tu askar tadi tu kucuk usul orang tu sikit-sikit. Nak bersih Baitullah. Gapa sembuh nyak bau. Fong. Nyak bau erak. Nak bau sedap. Sebab apa? Fok duk teriak di Baitillah. Duk sosak tu baik dengan air hinguh, tu baik dengan air mata. Duk helek di kabur Kaabah. Dah macam-macam. Lepas tu dah fok sekarang pusuh tunduk sikit. Tunduk tak? Tunduk rasa menyi. Nak Baitillah tu bau sedap. Lepas tu sembuhkan minyak bau. Inilah bermuraknya nak pada tempat yang comel, tempat yang bersih. Baru Allah Subhanahu Wa Taala nak terima doa-doa kita. Pamah kita bahu kengasai bilik doa dah. Bahu kengasai pempah nak tepi tu penuh. Tak ada nak tahu. Ikutan juga lagi. No. Pas doa nak Tuhan terima kok mananya. Cuba kita tengok berapa. Kalau tok guru kita tua-tua, malam dia bangun pukul 3, dia cucuk mi. Jangan ibu bapa dah silap peh kata mi ni dok panggil benda-benda tu setan nah. Silap tu orang peh silap tu. Cuba ibu apa pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi kepada negeri Arab. Sebab orang Arab pagi hari tu dia cucuk mi. Bukhur, dia panggil bukhur. Apa bukhur ke mi? Sebab Arab dia cucuk mi di dalam kedai-kedai dia. Supaya dia nak tolak, dia nak sepak benda-benda hak tak bau sedap di dalam kedai. Daripada benda tak bau sedap, daripada hiblis-hiblis, daripada jin-jin yang ada kawasan tu, dia akan tersepak dengan kemi-kemi. Ibu bapa, ni buat kita kedai kan, nak laku kedai tu cuma kelompok kedai. Pinggir tu naik leh dah. Orang nak makan tak tergamuk, pas nak jual laku. Ibu bapa cuba sini, sebab apa orang Arab? Dia perasak mi. Supaya nak bau hak tak sedap tu baik, lepas tu benda-benda tak comel pun tu baik, iblis pun tu baik. Apabila benda-benda cuma tu baik semua, yang malaikat rahmat tu yang masuk dalam kedai. Kalau mau kita rajin pagi-pagi kita buka pintu baca bismillah nak tubik kan? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ada pun baca Fatihah, kita buka pintu krek tu. Kalau kita tubik luar supaya wajah ni. Bismillah ala nafsi wa ala wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ik. Baca tu. Ketika kita nak tubik daripada rumah kita. Lepas tu kita buka pintu, kita perasak kita sapuh ni. Apabila rumah kita bau sedap, benda-benda tak molek ya tu baik, malaikat rahmat yang akan masuk dalam rumah tu. Malaikat rahmat tu akan bagi rezeki kita. Ini salah satu nak murah rezeki. Dan salah satu Tuhan nak terimakan doa-doa kita ibu apa. Yang keempat, doa kita Tuhan nak terima, yakni kena cuci daripada hadas kecil ataupun cuci daripada hadas besar. Jika kita doa jatuh asmai ketuk dah saat ni. Tu orang panggil salah satu doa kita Tuhan tak terima. Ni doa keadaan ketuk dah. Tuan cuma nak minta ke raja. Masuk dapat raja baru busuk bangang, raja mak tu baiklah. Supaya kita masuk ke raja bakar, tuan pakai baju cuma kelopok je. Raja ni masuk, sekat di pintu besar je tak masuk. Kita dengan Allah Ta'ala dikatakan Malikul Muluk. Lebih-lebih kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih pada tu lagi kita dengan Allah Ta'ala. Kena cuci tubuh,
kena cuci badan, cuci hati, cuci diri, baru Allah Ta'ala nak terima doa. Yang kelima, kena duduk le asmaya semua. Ni tika nak doa ni berapa kena hijrah. Dulu kita doa dengan keadaan tubuh cuma. Dulu kita berdoa dengan keadaan kita tak ada wudu. Hari ni kita berdoa dengan keadaan kita berwudu. Adalah asmaya. Yang kanan nak Tuhan terima doa, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca istighfar. Belum ada serta kita niat bertaubat. Sesanya dosa kita, tak sedar buat dosa tu, tak sedar minum arak, tak sedar kata kau orang, tak sedar ngumpat kau orang. Dalam istighfar serta bertaubat. Yang ketujuh, kita berdoa gatik bagi ibu bapa kita, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ke-8, kita selawat gatik di dalam doa kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, kita yakin dengan Allah Taala dalam doa kata Tuhan terima. Ini syarat-syarat Tuhan saat itu nak terima doa kita. Lepas tu nak kita minta berkat pada bari di takdir, hatta la uhibba, hingga aku tidak kasih mesegerakan akan barang yang engkau mentakhir, wala takhira ma ajalta, dan aku tak suka juga barang yang engkau takhir nak jadi segera ya Allah. Gitu ibu apa. Dan bagi kita saat itu apabila masalah kita saat itu nak wui Tuhan terima kan, aku duk doa lama dah, Tuhan tak bagi anak ku juru, aku doa lama dah, kerana duk susah lagi, aku doa lama dah, kerana kerja aku duk payah lagi. Tapi syarat nak terbit pada umur baca bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Lagi pula apa dia? Allahumma raddini biqada'ik wa barik fima qaddira li. Baca doa ni. InsyaAllah ibu bapa, kalau kita baca doa ni, apabila kita payah di dalam perniagaan, kita payah di dalam kehidupan, kita payah di dalam rezeki, insya-Allah Allah Taala nak beri mudah pada kita dalam rezeki-rezeki. Ibu bapa, benda ni bukan kata benda payah. Pada tahun ni kita pakat-pakat hijrah. Dulu kita berdoa duk makan benda haram, tahun ni kita tak makan benda haram. Dulu kita ada ambil barang orang tak royak, ambil barang orang tak hantar klik, tahun ni kita hantar klik. Dah. Dulu kita biasa berdoa tempat cemak, tahun ni kita hijrah, berdoa tempat yang suci, kita kuasa dalam bilik kita. Lepas tu kita duduk tempat yang cuci, ataupun kita pergi berdoa di masjid. Inilah salah satu kita hijrah. Dulu duduk berdoa tempat tak cuci, pada tahun ni kita berdoa tempat yang cuci. Dulu kita berdoa duduk dalam duduk dalam kita berketuk, dalam kita berhadas, kita berdoa. Maka tahun ni kita berdoa dalam keadaan tubuh kita bercuci, tubuh kita bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini perlunya kepada kita berhijrahnya pada tahun yang baru ibu apa. Pas satu lagi, siapa dia penyakit was-was? Banyak ni penyakit was-was ni fok tua-tua muda-muda banyak dia cari ni. Lepas tu Nabi kata nak, satu bab kata man buliya bil waswasati. Orang dibala dengan was-was. Ni banyak duk cari mo ni budak muda pun banyak penyakit was-was. Mi asmaya sekat Allah tak sudah lagi. Ai sekat Allah tak habis lagi mi asmaya baik mana besi mana. Sekolah tu pada dia hari mi asmaya ya. Tak ada nak orang lain mana ke? Ni kena hijrah ni. Baru ni mak tu belah lek tani mari duk yamo yo tahu apa kan kita pergi basuh masuk dalam bilik air ni, lek tandas ni basuh puasa tak cuci, kadang basuh cetan puasa tak sudah, kadang-kadang lalu puasa cuma tangan puasa keli kemek. Kok mana mak? Mak tahu dak mak nyakit apa ni? Nyakit was-was. Apa was-was? Nyakit kacau hati oleh syaitan duk kacau kita. Basuh dah, basuh tak basuh ke. Kadang-kadang dia melalu pian, dia basuh tak cuci, basuh mula dah. Nyon jadi. Ni kita nak hijrah ni buat apa ni? Ada satu untuk pakai nyakit was-was. Ni nak yak cerita reka-reka. Tu pakai saat ni tu nyakit was-was ni dia mau punya nyanyung dia mau pun nak main ngaya, tang ngaya. Dia tidur tengah hari. Tidur tengah hari saat ni tu dia mau gimik TM ni tik di hidung dia. Kawan nyakit was-was dah. Mik TM ni tik di hidung dah weh. Kawan bangun tidur tengah hari tu dah. Kutip basuh habis baju lemon. Basuh baju, basuh duk bau lagi nah dia di duk bau dia. Duk bau duk. Tapi dia tak tahu tadi mungkin tik tai mone tu di hidung ya. Basuh baju step pondok.
Basuh latar pun nak basuh habis. Habis siapa balata, siapa rasuk basuh habis. Lepas tu siapa dekat-dekat waktu asal tu pagi tu nyanyi, muka suruh kaca basuh tak hingga repot ni mik cahaya monetik di hidungmu ya tak. Noyak kata was-was je siapa tangga tu. Satu hari dia mahajak dia pergi patah, pergi muka ikan. Muka ikan nak semaya lah zuhur ataupun nak semaya subuh. Duk Allah, 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 Allah. Tengok. Was-was ni. Was-was. Ni kena hijrah. Fak was-was amalan tak pakar nah. Amalan tak pakar. Patut orang nak jadi was-was mula sekali kalau fak ngaji pondok ni fak cuma doa. Cuma lebih kek. Cuma bersangat teh. Golik ke orang ni nak dibala, ditipu menyakit was-was. Deh. Patu ya semaya Allah, Allah, Allah tu deh. Puan ni bahasa cemuh ngah. Setengah je tak masuk. Allah, 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 Allah. Tak masuk. Puan ni bahasa cemuh ngah. Tejek tu mulai alau. Tahu. Tu mulai alau. Oi, tolong, tolong, tolong. Kelik lepas ada tu tak ada was-was ke kebe. Tak ada was-was. Lepas tu Nabi kata orang yang dikena bala oleh syaitan ataupun dibala ke dengan penyakit was-was. Deh. Yang penyakit was-was ni orang panggil penyakit yang mari dalam. Ni mari dalam. Lepas tu ada setengah-setengah orang tu deh. Orang jangkit was-was kuat dah. Ni sebab tu kena jaga ibu bapa dalam amalan jangan was-was sangat. Lepas tu mak orang ni kata dia masuk jamban, ais berdi tak ada basuh kucing dia. Hari tu anak dia tangan ngepek serak Allah. Mak dia jadi po, mak tahu dia tu basuh tak cuci, basuh tak cuci, kok tu tak cuci, kok ni tak cuci. Padai mak tak kena semaya. Ni kita kena hijrah kan ni kalau ada beg ni pisah-pisah hijrah lalu dah. Pisah-pisah lari lu dah. Jangan duit kekal dah ni. Lepas tu orang nyakit was-was ni yang pertama sekali orang duk buat amal duk le bilik air semua. Dua kara orang yang beramal duk di dalam jamai acak-acak. Kerat acak duk le jamai ni Allah Taala nak bala dia dua perkara. Yang pertama penyakit was-was, yang kedua penyakit bawasir. Ingat molek. Siapa dia ibu bapa kena hijrah malam ni. Duk lekat duk le jamai semua. Duk balik ke tandas semua. Duk balik ke air ke apa bilik air semua. Beringat. Kalau boleh hundur selalu dah. Boleh berhenti. Masuk qada. Qada ada hajat sungguh. Sebab dia panggil qadaul hajah. Mahallu qadail hajah. Untuk tempat untuk selesaikan hajat, membuat hajat kita. Tapi kita duk di jamai ada setengah jam. Kadang-kadang masuk pagi pukul 10 tak tubik lagi. Dia buat menamuk terlalu. Nak menanuk lah jambai kan. Lepas tu orang duduk dalam tandas lama-lama ni, Allah Ta'ala nak timbul penyakit pertamanya, penyakit was-was. Tak puas dalam asmaya, tak puas dalam baca tak puas dalam ketika mani, tak puas dalam ketika baca Fatihah. Ni was-was belakang ni. Lepas tu nak timbul penyakit tubik darah, kok pun orang panggil bawasir. Deh. Pakamah dia kalau kita ada penyakit macam ni, maka fofok kita semua pakat berpindahlah, pakat berhijrah daripada penyakit was-was ni pergi kepada penyakit tak was-was. Berapa tahun yang baru kalau kita buat amal dengan was-was, maka amalan kita tak sepenuh. Kadang-kadang dia baca Fatihah saja setengah je tak sebut bis alhamdulillah ada main situ. Ni was-was. Orang was-was kena berpindah. Pada tahun ni kalau kita buat amal dengan was-was, maka kita tak diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertentangan amalan-amalan kita. Sebab itulah kita saat itu kena lari daripada was-was. Kita kena hijrah daripada was-was. Lepas tu kata setengah daripada ulama orang nyakit was-was. Kalau ada dalam kita kamu sama ada was-was. Jadi kata setengah ulama, waqala ba'dul ulama yustahabbu qawlu la ilaha illallah limani betulia bil waswasati fil wudu. Ni dengar molek. Ibu bapa ulama ada berkata, qala ba'dul ulama telah berkata oleh setengah ulama. Ulama katakan yustahabbu disunat dan dipergalakkan qaulu la ilaha illallah, akan berkata la ilaha illallah. Kita katalah tu. Tapi kita kata dengan kita silap dan kita kosakkan makna. Tiada jenis Tuhan yang ada, yang sebenar pada semua illallah, malaikat Allah,
sunat berkatanya akan la ilaha illallah bagi siapa? Limani batuliya bil waswah, bagi orang yang kena bala, diujikan oleh Allah dengan penyakit waswas. Setengah orang tu guru, setengah ada ke? Bangun pagi telaga dak pe pondok dak pe bala. Ya ambil galah, ya haru. Haru laga. Guru. Pada mau tanya untuk guru. Gano bapa nyo siapa nyo duk gapo nyumik galah saat ni tu dak haru telaga. Galah saat ni duk pucal lah. Tak leh ku takut nyo hanying nyo gi berok cicok nyo jamuk dia nyo mikir. Takut ti hanying ti aye nyo gi berok dalam telaga tu. Pagi subuh ya bangun ya samuk telaga dulu. Ya ambil galah ya pusing geruh. Nawi air tu jadi cuma air tu jadi seluk dulu. Maka nak pagi lagu tu. Ni orang panggil orang yang kena penyakit waswas ataupun dibala akan dia oleh Allah Taala dengan waswas. Maka bagi orang yang dibalakan oleh Allah, maka ulama kata ni la ilaha illallah. Ya siapa ni? Kalau mengatik hak moyak ni la ilaha illallah, turun di hati. La ilaha illallah, turun sini. Kamu ni cara nak ukar, cara nak berpindah, cara nak hijrah daripada orang penyakit waswas dengan banyak kata la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah fil wudu. Orang waswas pada mi'asmaya. Dah ulama suruh kata la ilaha illallah banyak. Misalnya kita mi'asmaya. Basuh dah, basuh tak basuh lagi. Basuh dah, basuh tak kena lagi. Basuh dah, basuh tak cuci lagi. Komo basuh tak komo lagi. Dah duk jadi waswas di dalam mik wudu. Maka ulama suruh banyak kata la ilaha illallah. Ni ubat ya. Ubat bagi orang yang jadi waswas di dalam ketika mengambil wudu, ketika mengambil asmaya, maka dia katalah la ilaha illallah. Ini satu ubatan bagi waswas dalam wudu. Wudu tu kita nak ambil baca awal ibu apa? Banyak kena royak belakang dah ni, tapi buat kena kan tak kena ni. Kena ranai diri sendiri, hijrah diri. Mula-mula basuh tangan, baca doa apa? Hak Nabi ajar. Mula-mula kita baca doa mana? Hak Nabi ajar, Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Bakal berpindah. Kalau dulu kita mi'asmaya tak pernah baca doa hak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ni, hijrah tahun ni, tahun baru Islam ini, kita berhijrah dari bala dulu kita tak pernah bacakan doa wudu, doa ambil asmai. Mana Nabi ajar? Allahumma ghfirli zambi. Hei Allah, minta ampunlah dosaku ya Allah. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari. Ya Allah, minta muwasa luar rumahku. Ada juga rumah kadang-kadang rumah luar tapi perasa espek. Dok lemo kana puasa sepait, kana puasa sepait, puasa sumak, puasa tak sedap, dok puasa nak tidur semua, puasa tak sedap dengan tok laki, ku bini pun tak sedap tok laki pun sedap dengan bini. Kadang-kadang tok laki kecek molek bini dengan tak molek, kadang-kadang bini kecek tok laki dengan panas. Apa? Karena rumah tak ada jadi meluas-luasi. Kamari kita doa dalam wudu, Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari. Ya Allah, minta mengampun dosaku ya Allah, dan minta mempeluahkan di dalam rumahku ya Allah. Minta wasalawah, duk dalam rumah wasa sedap, duk dalam rumah wasa suka dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri, wasa sedap, wasa lega, wasa tenang di dalam rumah. Sebab tu Arab kata baiti jannati, rumahku syurga aku dah. Tapi setengah orang tu salah kata baiti nari, rumahku neraka aku ada ke? Kita tak sewal iyazubillah. Kalau tak baiti nari, rumahku dengan aku, hak ni wal iyazubillah. Hak kita nak cari baiti jannati, rumahku ialah syurgaku. Syurgaku. Takkan bukan rumahku tu daripada api neraka aku. Kamu cara kita nak sana tu, kita berdoa minta Allah Taala peluang di dalam rumah kita. Lagi pula wa barik li fi rizki, minta Allah Taala berkat di dalam rezeki kita. Minta Tuhan berkat. Ibu bapa kita bakat hijrah. Patut mai asmaya, hak Syekh Daud kita royak dalam kitab Munyatul Musalli. Lepas pada kita berdoa hak Nabi ajar, kita ingat ya Allah, ampunlah dosa. Belum nak mai asmaya, belum kita nak basuh tangan, ya Allah,
basuhlah, ampunlah dosa tanganku. Kalau tanganku dipegang benda tak molek ataupun gimik barang tak minta, mulutku lalu kata-kata kau minta ampun ya Allah, mataku dah tengok benda tak molek minta ampun ya Allah, telingaku ada dengan tak molek. Belum pada kita nak basuh tangan, kata Tok Syekh Daud kita di dalam kitab Munyatul Musalli, kita niatlah, ya Allah, ampunlah dosa tangan kalau tanganku dah salah, ampunlah dosa hati kalau niat tak molek, ampunlah dosa mulut kalau mulutku ada kata kau orang, telingaku ada dengan benda tak molek, minta ampun. Hak ni Tok Syekh Daud ada sebut dalam kitab Munyatul Musalli. Baca doa dulu Nabi ajar, Allahumma ighfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Patu berhijrah pula kita niatlah hati, Allah ampun dosa kami, ampun dosa tangan, ampun dosa mulut, ampun dosa telinga kalau kami ada tersalah. Hijrah kita insya-Allah seperti Nabi hijrah dengan Abu Bakar pergi kepada Madinah, itu hijrah yang bahasa lafaz, hijrah yang bahasa isi. Maka kita pada malam ibu bapa kita pakat hijrah, akhlak kita tak baik, kita hijrah pada akhlak yang baik. Hijrah kita daripada suka orang tak baik, kita suka yang baik. Lepas tu kita suka orang molek semua. Jangan dok boh sifat asak deki, jangan dok boh sifat tak molek di dalam hati. Kalau kita dok boh sifat-sifat tak molek, kita tak seni semua ibu bapa. Dan kita pakailah akhlak Nabi, pakailah sifat Nabi, pakailah cara hidup Nabi. Siapa dia hidup dengan cara Nabi, siapa dia hidup dengan cara Nabi ataupun jalan Nabi, insya-Allah orang ini akan selamat dan orang ini akan berhijrah dan sebenar-benar, dan orang ini akan dapat kejayaan di dalam dunia hingga sampai ke akhirat ibu bapa. Sama-sama kita pakat memikir, sama-sama kita pakat berubah, sama-samalah kita pakat berhijrah pada tahun 1445 kada umur kita menekat dah setahun, maka kita pakat berubah di dalam amal ibadat kita. Kalau jemaah kita tak jadi, kita maka dah tak pergi mana, kita pakat berubah pergi pada jemaah. Kalau orang tina semaya akhir-akhir waktu, kita berubah pergi pada awal-awal waktu. Dulu kita tak pernah baca Quran, pada jalan ni kita niat nak baca Al-Quran. Dulu kita tak pernah pergi wasbah, tahun ni kita pergi wasbah. Dulu kita tak pernah sedekah, tahun ni kita sedekah. Dulu kita tak pernah tolong anak yatim, pada tahun ni kita tolong anak yatim. Dulu anak kita tak ngaji, pada tahun ni kita hijrah, anak kita ngaji Quran, ngajikan pondok, ngaji agama banyak-banyak ibu bapa. Karena Allah Taala duk tunggu kita. Kita tu minta nak gapo? Iza da'ani astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Doa kamu kami memperkenankan. Ibu bapa sama-sama kita mensedarkan diri, amal diri, ibu bapa semua, dan mudah-mudahan kita dengar malam ni kita bakat-bakat boleh beramal. Ibu bapa, nah mula-mula sekali kita beramal di dalam asmaya kita. Lepas tu kalau kita ada waswas dalam asmaya, maka kita banyaklah baca la ilaha illallah. Kalau waswas dalam asmaya, bacalah la ilaha illallah. Ataupun seumpama daripada asmaya, maka kita bacalah la ilaha illallah. Karena kata Nabi, fa inna syaitan idza sami'a zikra khanasa ay ta'akhkhara wa ba'uda. Ini perkataan ulama yang faham pada hadis Nabi tadi. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya bahasa syaitan itu dan iza sami'a zikra, apabila ia dengarkan zikir ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun ia dengar la ilaha illallah, ataupun dia dengar subhanallah, ataupun dia dengar alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah apabila ia dengarkan zikrullah, mengingati kepada Allah, khanasa, hundur ia, setelah hundur, setelah lari, setelah tertakhir, setelah kau jauh daripada seorang yang ingat Tuhan. Ingat ibu bapa, orang mana banyak ingat kepada Allah, orang ni malaikat akan hampir dengan dia, malaikat akan mendekati dengan dia, semua malaikat akan likung dia. Sebab tu orang yang malaikat masuk dekat dia, orang ni murah rezeki, orang ni cita-cita dia dibagikan oleh Allah, cita-cita dia dikehendakkan oleh Allah. Zaman dia malaikat masuk dekat dia semua, setan tu jauh dan lari daripadanya ibu bapa. Ibu bapa dirahmati, kalau kita nak malaikat masuk dekat kita, nak malaikat hampir kita, nak malaikat saat itu masuk dekat dengan kita, malaikat rahmat mendatang rezeki pada kita, mendatangkan segala unak ukara kepada kita, kita kena banyak zikrillah. Apa zikrillah? La ilaha illallah, ataupun subhanallah walhamdulillah, ataupun alhamdulillah, ataupun kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni zikrillah belaka. Siapa-siapa dia banyak baca zikrillah,
malaikat-malaikat akan hampir dekat dia, malaikat dia lah akan dekat dan hampir dengan dia, dan setan tu pakat lari daripada dia dan jauh daripada dia. Sebab tu apa? Kalau kita nak malaikat dekat kita, bila malaikat dekat kita, rezeki kita pun murah, rezeki kita pun banyak, rezeki kita tak payah apabila kita dekat dengan malaikat. Gitu apa? Amo kecek tu dua je dah. Dan amo nak minta setara daning, amo nak klik jauh lagi. Dan tapi nampak orang tak ada apa lagi. Nak lagi nampak tak ada muak apa lagi. Cenera dah dah lewat tu. Nampak zuk-zuk kat mana tak tahu. Tak apa, alhamdulillah. Dan nampak orang tua-tua kita, ayah-ayah kita pun nampak tak ada apa lagi. Fikar pun tak kau nekai kau jadi. Alhamdulillah ibu apa dah. Ginilah hamba nak pesan kepada orang sini, pesan untuk hamba dan untuk orang sini semua. Niat nak beramal dengan apa yang kita tahu. Patut kita nak niat beramal kita apa kita tahu dah. Dalam majlis ilmu ni yang 3 4 5 perkara. Hak ulama hari mula-mula kita ngaji ni awalul ilmi as-sumtu. Dia. Kadang-kadang tu ada ngaji depan tu dah. Ni darah ni. Ni orang panggil syarat bagi orang nak dapat ilmu mula-mula sekali ulama kata awalul ilmi as-sumtu. Awal nak dapat ilmu kena dia. Ni kadang-kadang tu orang ngaji tulis tak pandai baca tak bahas kata dah. Ada darah. Yang kedua, syarat bagi orang nak dapat ilmu apa dia? Ialah al-istima'. Apa istima'? Berdengar. Berdengar Nabi takun aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun rabi'atan. Tengah pada hadis, wala takun khamisatan. Mun dengar dulu, dengar gapo royak, jangan dia ada bahas orang. Jangan gaduh sekali halal orang. Dengar molek dulu. Ni tak orang tabu dah tupa boleh makan, tupa makan bulu, ya gi royak tupa boleh makan dah. Dengar dulu. Ni cara syarat-syarat dalam ilmu dengar wi molek, lepas pada dengar summal hifdhu. Kemudian dia tu kena hafal. Kita hafal gapo malam ni? Malam ni kita nak terbaik daripada pintu rumah kalau kita susah dalam hidup, dalam cari makan, dalam rezeki tunggu pintu perek, baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir pada baca bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini bi qada'ik. Baca ni. Dah dengar wi molek tu apa? Lepas daripada apa ulama tak thummal amal, kama dia buat amal. Ni kecek kau pandai belaka kok tu kok ni lebih pada apa Sepanyol lagi. Tapi buat tak ada. Ni tak agak ni. Sebab tu orang dakwah tu orang kecek tak jaya tuan-tuan. Orang dengar tak jaya tuan-tuan yang mulia. Hak yang jaya orang yang beramal. Yang keempat beramal. Lepas pada amal jadi menyekik dah. Jadi semah dah, timbul dah keberkatan pada diri dia. Dia kata gapo jadi mugotu, mulut dia masing. Jadi dah dengan amalan dia. Thumman nashru, patu sebar kau orang. Ni kadang-kadang tu buat amal baru sehari nak royak kau orang dah. Haya diri tak serah lagi. Haya diri tak jerak. Patu orang dengar nak jerak. Ya tak berjerak lah weh, buat apa? Ya nak jerak tengok tu kita dulu. Ya kecek mudah-mudah ya. Tapi orang berasa nak buat amal ya kecek. Kenapa? Karena benda ya kecek ya buat dah. Ya buat puluh-puluh tahun dah. Duk istiqamah sunat puluh-puluh tahun dah. Duk ngajar puluh-puluh tahun dah. Duk wirid amal ya puluh-puluh tahun. Sebab tu orang dengar ya rasa nak buat amal. Padahal kita nyak sarah siapa kocok memang-memang. Orang tak ada buat amal saya apa? Kenapa? Karena kita tak ada buat amal dulu royak kat orang. Hak tu ya tak jadi. Ibu bapa kita ingat hari ni kita pakat dengar dah, kita kakak apa, lepas tu kita pakat pergi beramal. Anak pesan pada orang sama buat amalah la ilaha illallah ataupun pergi buat amalah hak mau yak sani bismillah ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini bi qada'ik. Lagi pula mintanya wa barikli wa barikna fima quddirali. Minta Tuhan takdir benar-benar hak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tu sekadar ni saja ibu apa, mau minta sekadar ni dulu agak kemaafanlah. Tapi kecek puasa lama lagi, puasa lama kan? Puasa lama dah ni. Lama. Ada deh. InsyaAllah lah kali buat apa dah. Kalau ada masa, ada peluang pula, mau boleh kecek insyaAllah.
Patah agamanya agak kemaafan apa ibu bapa sini semua daripada hujung rambut hujung kaki dan patah ibu bapa nak wayak selaginya dan kalau ibu bapa dah kalau ada demo-demo duk gitu kita wayak semua dah kita nyanyi kok orang tua dah. Ibu bapa ramai ni kok tanya mak kok jelapai kok ni duk gi kok mama ni ramai kok tanya mak kok jelapai kata-kata lah ni Malaysia Kuala Lumpur lagi pula daripada dah Kedah daripada Terengganu daripada Perak. Tapi mana oyak selalulah orang kawasan ni nak gitu nak ambil queue dulu dah. Tu kita takut nyanyi buat apa. Oyak bila takut gitu tak kena cong, maka tak jumpa ngamba, patu mau nak buat tak leh dah. Apa baru ni budak tu hak mata buta, bekak sining, patu mau dia mari 2 kali dia oyak gambar. Jadi anak dia ni mata gari, patu mata bekak suruh turun, patu gicik di muak jai. Nah dengan ngok dia tu alhamdulillah tu hawi ingat sekali. Ibu bapa kena ruqayyah cara Islamiah, ruqayyah cara Nabawiyah. Ibu bapa ada budak di kampung Punjawi ni, bukan kita nak royak kata gapo dah. Ada budak kampung mak sendiri tak leh kecek umur 3 tahun. Dan mak dia mai jumpa ngamo hari Selasa. Dia kata bapa anak mak ni 3 tahun dah tak nak panggil umi tak leh, nak panggil abi tak leh, nak panggil ayah ibu tak leh, tak mana. Nak panggil tak leh. Patut mau buat air tawar wig dia, dah dia klik pai tu suruh sinilah. Minum air tawar suruh anak sini teh. Lugu ke batas tekak, kau agak tekak ni. Dia klik minum dalam 2-3 minggu. Payah mai jumpa dengan ambo, dia kata, alhamdulillah sekarang anak dia tu boleh panggil ayah, boleh panggil umi, boleh panggilnya ibu. Dan dengan sebab berkat-berkat doa bismillahirrahmanirrahim. Maka kita buat alhamdulillah lah. Dia boleh kepak kita tanya ya, nawi anak kecek lebat ke kurang? Kalau lebat nama ke ayah dan ibu tak ada nak jawab, lebat doa. Nak setara nak kau dah ni padan kata apa? Patut ada seorang minggu lepas baru ni, nah anak dia tu kena bedil. Kena bedil peluru duduk sini. Pas duk kecek sorak ngamba lah. Duk sorak ngamba nak buat apa ni. Bomo tak yamin. Kalau rasa duk kena celah ni, celah di orak ke apa, orak soro ni. Kalau belah tu bomo tak jamin nak selamat tak selamat tu dia tak tahu. Lepas tu duk sorak dia mari 2 kali jumpa ngamba, lepas tu mau tak masalah ni ibu kita kata kita pun tak wani jamin kok. Tapi ayah mau dulu, nah Mullah Haji Abdullah ataupun Baballah Punjawi dulu, kalau buku sedap perlu day sedap gapo ni, nah tu hawi ke ayah mau. Tapi ilmu ni amba tak dembil kepada ayah mau. Nah kerana masa tu ayah mau mati tu amba budak-budak lagi. Nah tapi dulu ada orang di situ seorang, nah orang di situ seorang tu mari, nah peluru dia dekat dengan jantung ada 2 sen. Lepas tu bomo tak jamin. Nak tak jamin lah kalau belah puluh day ni bomo kata mati hidup hasib 50-50. Tapi nak dia mari jumpa dengan ayah mo tu, dia katanya nak. Dia kata bapa kita minta tolong bapa sedap puluh day ni dah mai tok di tangi. Lepas tu ayah mo tu nak dia kata dia pun tak kuasa, dia kata dia bukan dia. Tapi dia nak buat tu boleh lah, cuba nak buat. Tapi ni kerja Allah, kesan Allah, usaha dia tapi kesan Tuhan. Atau ayah mau pun baca cara doa dia terima di Mekah, payah sedap peluru dia heret mai duk tak sini. Bawa bagi ibu bapa dengan takdir Allah, dengan izin Allah Taala, peluru dia mai duk di jari semua tu. Hak duk dekat dengan jantung ni. Hak ada 2 sen kat jantung, bawa tak jamin dah 50 sen tu dah. Peluru dia tu mai duk di tangan. Apabila duk di tangan tak jadi bahaya tika nak belah. Ada di sini mau belah dengan seni-seni. Itu ibu bapa, kita kena yakin dengan Allah, bukan yakin dengan bapa. Bukan yakin dengan orang tu orang ni, yakin dengan Allah. Kata Allah Ta'ala nak ubah, Allah Ta'ala ubah. Allah Ta'ala nak wui, Allah Ta'ala wui. Seolah tak orang mati, Tuhan nak hidup, kelak boleh hidup. Dan lepas tu kita orang sakit, Tuhan nak wui hingga. Seni-seni buat apa? Dengan bismillah patah, Tuhan nak campur, boleh campur. Tuhan nak wui hingga dengan bismillah. Sebab dengan bismillah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Titik bos utir tu gapo dia bawa. Kita kerti tak? Ayat Quran ni 1060 ni ayat. Patut 60 gene ribu 900 ayat mari duk beripung di dalam Fatihah. 100 buah kitab daripada Quran, daripada Taurat, Injil mari berimpung daripada makna Al-Fatihah. Fatihah ni orang panggil As-Sab'ul Masani. Orang panggil 7 yang ditikrarkan, diulang-ulang setiap waktu. Maka semua makna Fatihah ni di apa? Berimpung 960 ayat mari duk berimpung di dalam Fatihah. Kamar ni makna Fatihah ada dunia akhirat. Mana dunia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
bermula Tuhan itu mengkaka langit dan bumi. Tuhan belakan syurga dengan kau. Semua itu kaka Allah. Semua itu dalam cara Allah. Semua itu dalam kata Allah. Maliki yaumiddin. Tuhan yang milik hari agama, hari akhirat. No ya tak dalam Fatihah cukup makna. Kamu dia makna Fatihah dek gi beripung di bawah bismillah titik tak sute dah. Nuqtatun wahidah di bawah bismillahirrahmanirrahim. Apa ulama tafsirnya tafsir? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan aku, dengan Allah. Kana ma kana adalah barang yang telah ada. Ha jebur ni barang telah ada, telah ada. Papi awak Allah. Tuhan kata dengan dia lah ada jebur ning, dengan dia lah ada gelah ning, dengan dia ada selah ning. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dan dengan aku adalah barang lagi kan ada. Barang lagi kan ada. Dan takkan ada dengan Allah Taala lah. Gitu lebih kurang kami kata wallahu a'lam panggil gini kalau ada dah anak angin molek. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat. وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpullah kami sebagai jemaah yang dirahmati dan dikasihani oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami semua ya Allah. Daripada dosa yang banyak dan sikit, dosa yang kecil dan besar, dosa yang kami tahu dan kami tidak tahu, dosa yang kami buat sekarang ataupun lagi akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, dosa isteri anak kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa orang-orang yang ada di tengah badan di bawah kemah ini ya Allah. Daripada kampung sama ini ya Allah, selamatkanlah Iman Khatib Bilal makan masjid, selamat Anayuk Obota dan Tok Nebel Tok Kemene, selamat kau ibu dan kau bapa yang ada di sama, selamatlah pemuda dan pemudi dan kanak-kanak yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada Engkau pada tahun baru ini, umur kami bertambah setahun ya Allah. Mintalah ubahlah hati kami, minta Engkau ubahkanlah hati kami daripada tak baik kepada baik, daripada jahat kepada baik, daripada hati kami suka buruk pada orang, minta Engkau ubahkanlah hati ini ya Allah. Ya Allah, hati kami ini jahat ya Allah. Kami nak bagi susah, kami nak bagi payah ya Allah, sebab dia duk bermusing-musing, dia berbalik-balik setiap begitu setiap begini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menjadi kami, jadi hati kami, jadi subah-subi daripada kami, nyawa kami, kehidupan kami Engkau menjadi. Ya Allah, Engkau yang kuasa, kami yang lemah, Engkau yang ada segala-gala, kami yang sesak segala-gala ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah berjaya dalam hidup kami semua yang ada di samuk ya Allah. Menaikkanlah darjat-darjat mereka, daripada mereka tak ngaji kepada ngaji, daripada mereka tidak berilmu dapat berilmu, daripada mereka malah kepada masjid rajin pada masjid, daripada golongan wanita tali tudung aurat dapat boleh tudung aurat, wanita tali semaya awal waktu dapat tudungan dapat semaya awal waktu. Ya Allah, kami pohon saja, kami tak ada boleh buat apa, kami tak pandai, kami lemah ya Allah, kami banyak berdosa, kami malu ya Allah. Mulut kami banyak kata ke orang, mulut kami banyak mengupak ke orang, mulut kami banyak keceh orang ya Allah. Kami malu nak minta dengan mulut ni, busuk sangat mulut kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami melindunglah daripada segala dosa-dosa.
Ya Allah, dunia ni kami tak bertemu dengan Engkau lagi, tapi akhirat kami akan bertemu. Kami bertemu dalam dosa, nyanyolah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dan ibu dan ayah kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampun dosa ibu-ibu kami dan anak-anak kami dan isteri kami. Ya Allah, kami tergerak mari dengan sebab tergerak Engkau, kami tinggalkan pondok dan pelajar-pelajar untuk mari ceramahan kepada orang-orang di sana. Berikanlah sikit kebajikan pada kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dengan gerbang jakah tubik ni ya Allah, kami tak ada nak apa ya Allah, nak keredaan daripadamu, nak kejayaan daripadamu, nak keberkatan daripadamu ya Allah. Mintalah kami ni boleh beramal dan orang-orang sini boleh beramal dengan apa yang kecek malam ni. Mintalah jatuhkanlah dalam hati-hati mereka, akan terjatuh dalam hati mereka. Hak tak baik jadi baik, hak tak berjuruh jadi berjuruh, hak zalim jadi baik, hak zalim jadi saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, bagikanlah sifat kami bagi sifat Nabi ya Allah. Ya Allah, bagikanlah kami sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami umat Nabi, kami lau-lau kami mengaku umat Nabi, tapi kami banyak sikit baca selawat atas Nabi. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang tak sempat nak selawat atas Nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah Nabi kenalkan fuak-fuak kami ya Allah di akhirat. Kenalkanlah fuak kami di mahsyar ya Allah. Nabi kan syafaat buat kami ketika kami berkelak kabut di padang mahsyar. Banyaknya maksiat kami, banyak dosa kami, malaikat nak bawa kami pergi ke neraka, tapi mujur ada Nabi dapat syafaatkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sifat Nabi, jadikanlah kami orang mudah buat Nabi, sifat yang lemah lembut, sifat yang tawaduk ya Allah. Ya Allah, jangan jadilah sifat takabur untuk kami. Kami takut ya Allah, kami akan jahanam, akan jatuh dalam neraka seperti syaitan dan Azazil ya Allah. Ya Allah, punca ke mana syaitan dapat masuk neraka? Sebab tak mau sujud kepada marga Adam, sebab dia takabur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah anak-anak kami, jadikanlah mereka daripada orang-orang yang alim, jadilah mereka daripada orang-orang yang saleh, dapat membantukan kami pada lagi akan datang ya Allah. Walaupun kami mati, anak nak baca kulhu kami, walaupun kami mati, anak nak baca Quran tahfal kubur kami ya Allah. Ya Allah, kami royak pada akal dengan hati kami murni ini ya Allah. Ya Allah, ibu kami uzur, ibu kami sakit ya Allah, sehatlah dia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah selamat kami dan ibu kami di dunia ini dan di akhirat ya Allah. Tinggikanlah dia susah ya Allah untuk kami, dia gerbel untuk kami, dia tak tidur malam ya Allah. Ibu kami jadi nepoha, dia jamil-jamil kami ya Allah, tempat kecil kami ya Allah. Ya Allah, minta ampunkanlah dosa kami jika kami salah dengan ibu dan ayah ya Allah. Ya Allah, kalau orang di sini ada salah ibu dan ayah ya Allah, ampunkanlah orang yang ada di padang sama ni ya Allah. Ya Allah, kami tahu kalau ibu kami tak maaf ke kami tak bahu syurga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, anak kami, isteri kami di dunia dan di akhirat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikkanlah hati kami dan baikkanlah hati-hati orang-orang di sama ini ya Allah. Jadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang molek, jadi orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, ubahkanlah hati mereka semua kepada baik ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di tengah-tengah jalan kami nak ke ini ya Allah. Kita hantarkanlah malaikat-malaikat tundukkan sayap pada kami ya Allah. Ya Allah, dunia ini kami ikut dah setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun kami hidup sini, tapi mintalah kami hidup dalam ibadah, hidup di dalam baca Quran, hidup dalam menyampaikan agama-agamamu ya Allah. Ya Allah, selamatlah kami, selamatkanlah ulama-ulama di tani semua ya Allah, daripada kubara ulama, daripada pembesar ulama semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ulama-ulama inilah dapat pertahankan daripada bala-balamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah mereka selamat ulama di tani-tani ini ya Allah, daripada gangguan, daripada bala-bala semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta pada Engkau pada malam ini, ma'al hijrah ini, minta ubah hati kami, hati isteri kami, anak kami dan orang-orang di sama semua, daripada ibu dan ayah, daripada pemuda dan pemudi, daripada pemimpin-pemimpin semua ya Allah, ikut dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Kalau kami dosa banyak, ampunkanlah ya Allah. Kalau kami silap banyak, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami takut di akhirat, kami tak nak tanggung ya Allah. Api dunia kami tak nak tanggung. Apa yang kami nak tanggung, api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ibu kami, ayah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ibu kami ya Allah. Mintalah ibu kami selamat daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kerana mereka gerbang untuk kami sangat-sangat ya Allah. Kami tak boleh balas kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya kami jadikanlah kami anak yang soleh dan solehah, dan anak yang boleh bantukan ibu bapa di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, mata kami bertitik pada malam ni. Mintalah api neraka tak makan tubuh badan kami ya Allah. Titik air mata kami malam ni diharamkan oleh api neraka-Mu ya Allah. Kerana Sayyidina Umar Ibn Khattab teriak setiap malam, menangis setiap malam kerana rakyat-rakyat, sampai bertitik air mata jadi bergelam di mata-mata dia ya Allah. Belakang dia pukul dengan rotai ya Allah, kerana dia takut azab-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, itu Khalifah Umar Ibn Khattab. Kami bukan khalifah, kami orang yang hina, kami orang yang banyak dosa ya Allah. Kami bukan Khalifatul Mukminin, kami bukan Amirul Mukminin seperti Umar Ibn Khattab ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Bukakanlah pintu-pintu rahmat di Samoa ini. Buka pintu kebajikan di Samoa ini. Semua dapat bersatu hati, dapat setokah hati, daripada pemimpin-pemimpin, daripada ayah dan ibu, daripada anak-anak pemuda dan pemudi. Semua dapat bersatu hati mereka ya Allah. Ya Allah, kami selebih, kami taruh, kami banyak dosa ya Allah. Kami malu terhadap-Mu ya Allah. Banyak mulut kami kecap bohong, banyak mulut kami kata ke orang, banyak mulut kami degumpak orang, banyak mulut kami dah kecap benda yang tidak berfaedah ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Walaupun kami teriak di kampung Samoa ini, dapat jadi saksi di akhirat, dapat jadi saksi di pada masa untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tumbik pada umur, tinggalkan pelajar, tinggalkan anak, tinggalkan ibu. Mintalah dengan gerbang kami dapat jadi faedah di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di tengah jalan ya Allah. Minta malaikat mari kandung kami, mari tudung dengan sayap-sayap kami pada waktu kami nak balik ya Allah. Ya Allah, mintalah kami boleh kerjakan agama suakhir hayat kami, sunyawa kami boleh kecek kalimah la ilaha illallah, boleh kecekkan agama-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah isteri kami, anak-anak kami jadi tenangkan hati kami, jadi sejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah anak cucu kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang takwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, kesilapan kami. Kalau Engkau tidak ampun, kami di dalam kerugian ya Allah, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadi baikkanlah kami di dunia, ilmu kami, harta kami, anak pinak kami, isteri kami, harta benda kami, mutu kereta kami, demi untuk agama ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan sampai pada akhirat kami ya Allah. Ya Allah, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Lepaskanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Amin. Tak terima doa-doa kita semua, doa ibu bapa sini semua. Kita minta dapat anak-anak yang soleh, anak yang baik, pada kampung ni dapat bersatu, dapat rahmat.